Jangan sambut aja, disambut hari lahir. Okey. Lepas itu bila mana kita lahir, Allah kata apa? Wa ja'alakum as-sam'. Pertama sekali telinga boleh mendengar. Sebab ulama-ulama kata masa kita lahir, kita dilahirkan, kita ada telinga, tapi telinga tak ada dengar. Sebab telinga kita ditutupi satu selaput yang nipis. Sebab itulah kita disunatkan, digalakkan supaya azan anak yang baru dilahirkan. Nabi sebut dalam sebuah hadis qala Rasul, man lahu mauludun fa'azzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhun yusra la yadurruhu ummus sibyan. Sadaqa Rasulullah. Dia berhasil. Sampai anak dilahirkan, beranak dia budak tu, fa tu fa jawab. Sampai dia lahir saja, fa azzana fi ulama. Lahir saja, selesai urusan kelahiran, segera diazankan telinga kanan, wa aqama fi udhun yusra, qamat telinga kiri. Maka anak ini, bayi ini takkan memudaratkan dia oleh umur sedian. Umur sedian siapa ni? Umur tu ibu, sedian tu budak-budak. Umur sedian nama yang diberikan kepada satu kumpulan syaitan. Umur sedian nama satu kumpulan syaitan, satu grup syaitan yang tugas dia, kerja dia satu saja. Apa tugas dia? Dia akan cari mana-mana budak yang tak diazan masa lahir. Maka ini orang yang akan menjadi sasaran dia, di mana dia akan membisik-bisikkan supaya orang yang diazan itu berzina. Daripada kecil so berzina. Inilah tuan-tuan, kebetulan konteks ini tuan-tuan, ya saya tengoklah kan, kata ulama-ulama fiqh ni. Saya bawa fiqh juga, dia fiqh tidak pandai orang tidak. Orang fiqh ni tuan-tuan, dia banyak cakap segi hukum. Orang fiqh cakap segi hukum, wajib, haram, sunat, makruh, mubah, itu orang fiqh punya kerja. Sampai dalam bab azan pun, bila ada hadis Nabi tak azan, ulama fiqh yang bercakap apa hukum azan. Oh, dia cakap kaji. Oh, dia kata azan sunat. Dia sunat ni buat tak apa, tak buat pun tak apa. Apa tu kan sebab orang tanya azan anak ni? Sunat ni Ustaz. Itu fiqh lah tu. Tanya dia azan anak ni? Sunat Ustaz. Baru tak buat lah tu. Pasal apa? Sunat. Sunat kalau buat apa-apa tak buat. Tak apa. Tapi ulama tasawuf, subjek tasawuf, dia tidak persoalkan sunat. Dia tak persoalkan hukum. Dia persoalkan fadailil a'mal. Dia bicara tentang kelebihan, segi fadilat. Apa kelebihannya? Kelebihannya tidak kata. Kalau tak diazan, siap budak. Umur sebian akan mendampingi dia, akan membisik-bisik pada dia, berzina. Hari ini tuan-tuan, ada budak-budak umur 13 tahun dah berzina. Umur baru 13 tahun berzina, 14 tahun berzina. Yang betina berumur 13 tahun dah berzina. Jantan umur 14 tahun dah berzina. Dah pandai robol orang. Itu kerja syaitan lah tu. Maka sebab ulama tasawuf, dia bukan juga fadilat. Maka sebab itulah pertama sekali dijadikan pendengaran. Lepas dia mendengar, dah clear, telinga dah boleh dengar, barulah wal absar, mata boleh melihat. Daripada telinga, mata, ini dua sumber merupakan maklumat yang akan dihantar kepada akal. Maka akal mula mempunyai maklumat ataupun knowledge. Bila akal memiliki knowledge, sebanyak mana knowledge yang akan miliki, sejauh itulah nak nilai tingkatan alim ataupun ulama dia. Sebab akal kita tentu masa lahir zero. Maka sebab melalui maklumat mata, maklumat telinga, mata tengok, telinga dengar, hantar pada akal. Dia kumpul maklumat ini, apa yang mata tengok, apa yang telinga dengar,
Macam malam ni tuan-tuan dengar. Apa yang tuan dengar malam ni hantar masuk ke akal, simpan dalam khazanah akal. Maka ilmu-ilmu yang tuan boleh pada malam ini, sebelum ini dan sampai ini, nak sejauh manakah ilmu tuan-tuan, sejauh manakah maklumat yang tuan-tuan miliki oleh akal tuan-tuan, maka setinggi itulah dikatakan tuan-tuan alim atau ulama. Persoalan ini, ulama apa kita? Okey. Kalau begitu, manusia sejak mula dia lahir, dia tidak ada ilmu, tak ada knowledge, tak ada maklumat, sebab akal dia zero. Waktu kadang-kadang kita tu budak-budak ni, kadang budak kecilnya, dia kata apa? Masa dia bayi, zero. Masuk kanak-kanak, dia panggil mumayyiz, belum akal lagi. Masuk kanak-kanak mumayyiz, belum berakal. Dia hanya tahu bezakan mana baik, mana tak baik. Itu bezakan api panas, air sejuk, itu dia saja. Masuk remaja, baru mula berakal. Ya Allah tuan-tuan, masuk remaja, mula berakal, belum berakal lagi, mula berakal. Betul remaja kita hari ni, betul remaja ni dia tak sepenuh akal dia. Sebab tu remaja tu gila. Bukan saya kata, Nabi yang kata. Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Al-Kharaiti, qala Rasul, asy-syababu syu'batun minal junub. Remaja, manusia berperingkat remaja, dia memiliki ciri-ciri orang gila. Ramai berceramah ni. Tolong sikit orang masjid boleh tak? Dia gangguan. Boleh tak tolong sikit? Siapa yang bawa anak, tolong beritahu anak-anak tuan-tuan. Ya. Terus dia minta jaga kanak-kanak. Terus dia minta jaga kanak-kanak. Kita kalau nak tarbiyah bukan bawa anak ke masjid, itu bukan tarbiyah. Nak tarbiyah cakap. Nak ini masjid, orang ceramah jangan bising. Kalau bising balik. Itu tarbiyah. Ya. Okey, minta tolong pihak masjid tolong sikit. Itu gangguan ya. Okey, baik. Remaja. Manusia sampai peringkat remaja, tak perlu kata remaja. 3 tahun remaja. Boleh jadi 13, 14. Boleh jadi. Masuk remaja saja, Nabi kata asy-syababu syu'batun minal junun. Remaja dia memiliki ciri-ciri orang gila. Pasal apa? Akal tak sempurna. Bukan saya kata, Nabi yang kata. Remaja memiliki ciri-ciri orang gila. Betul tidak remaja kita hari ini? Perangai dia, pakaian dia macam mana, tingkah laku dia macam mana? Macam orang gila. Cuba tengok kadang-kadang dia pakai seluar koyak. Dia koyak-koyak seluar. Pasal apa? Nak sama orang gila. Orang gila memanglah bertahun, berbulan tak bisa dia seluar ni, koyak seluar. Dia simpan rambut panjang. Pasal apa? Nanti orang gila rambut panjang. Dia panjang, siapa paling gunting rambut dia? Kau tak rambut panjang, tiba-tiba kita remaja simpan rambut panjang. Nak sama orang gila. Kadang-kadang remaja hanya boleh buat benda yang orang gila pun tak boleh buat. Tu naik motor menerak malam minggu. Naik motor menerak dan motor tuan-tuan. Tutup lampu menerak. Kalau orang gila nampak orang gila geleng kepala. Orang gila ish apa dia buat gitu orang gila. Apa dia remaja lebih teruk pada gila. Bukan sekadar memiliki ciri-ciri orang gila, dia lebih teruk orang gila. Sebab akal dia tak sempurna. Tapi bila akal sempurna bila? Sejak bila akan memiliki knowledge, maklumat yang menjadi seorang yang alim? Bila? Tak tahu. Cuma ulama-ulama berpandu sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala Rasul, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Sahabat Rasulullah yang bermaksud, wahai remaja. Nabi khusus remaja yang gila tadi, yang gila tu. Itu wahai remaja, laki-laki, laki perempuan, barang siapa di antara kamu yang mampu berkahwin, di segi fizikal mampu, di segi material mampu, falyatazawwaj, kahwinlah. Kenapa Nabi suruh kahwin? Sebab Nabi nak supaya remaja ini mengakhiri zaman remajanya yang penuh dengan gila-gila tadi, supaya masuk alam dewasa. Bila masuk dalam alam dewasa, dah berkahwin,
Maknanya ulama kata bila kahwin baru dewasa. Lagi tak kahwin, dia tak dewasa lagi. Tapi bagaimana kalau ada orang umur 60 tahun tak kahwin? Itu remaja tang-tang tu. Pasal dia umur 60 tak kahwin lagi, itu remaja tang-tang tu. Remaja lanjut usia. Ada ulama kata bila dia berkahwin saja, maka masuklah alam berikutnya dinamakan alam dewasa. Dalam subjek ilmu akhlak membicarakan subjek iaitu nabjul aqli. Satu istilah yang digunakan ulama-ulama ilmu akhlak, dia kata nabjul aqli, kematangan pemikiran. Manusia mula matang akalnya bila mana dia dewasa. Bila dewasa, wallahu a'lam. Kata ulama pada hadis tadi, dia kata bila kahwin ada matang lah tu. Tapi kalau dah kahwin ada bini duduk menyerang atau mutu lagi, teruk lagi lah. Tak tahulah saya. Baik, kalau gitu manusia dah kahwin matang. Bila matang, itulah masa dia gunakan akal dia menerima sebanyak-banyak maklumat, sebanyak-banyak knowledge melalui mata baca, lalu tengah mendengar. Maka sejak itulah nak dia apa duduk seorang ulama atau tidak. Selagi dia belum dewasa, pasal kanak-kanak bukan apa-apa tu. Dia mari masjid mensyarah ke, tak syarah aku nak main. Kena tukar sekejap jadi baik ni. Itu nama dia budak. Akal tak tahu. Nah, salah dia pun tidak, salah mak dia tu. Tak maaf lah. Dia sebab saya dalam konteks ini tuan-tuan ni kamal, saya akan sebut ni ya. Sebab kalau kanak-kanak kita masih dia bayi kita kena takdib. Masa dia bayi kena takdib. Apa dia takdib? Kita kena buat. Anak tak tahu apa satu, kita kena buat. Bagi nama elok-elok, nyusul dia elok, akikah untuk dia, azab. Dia takdib. Kita kena buat. Masuk kanak-kanak, kita kena tarbiyah. Apa dia tarbiyah? Kita kena cakap. Tarbiyah kena cakap, takdib tak payah cakap. Takdib kita buat. Azankan dia, kekahkan dia, cukur rambut dia, nyusul kat dia, takdib. Masuk kanak-kanak, kita kena tarbiyah apa dia? Cakap. Nah, kalau nak ikut mak pergi masjid boleh. Dengan syarat duduk dia. Jangan berlari, jangan main. Kalau berlari main, balik. Itu tarbiyah. Tapi kalau bawa anak ke masjid berlari di sini, itu anak saya, itu anak saya. Dia begah ada buat di sini. Itu kan tarbiyah. Masuk anak ke remaja, masuk peringkat yang ketiga, itu nama dia taklim. Bagi ilmu, bagi knowledge. Bagi knowledge, bagi ilmu, bagi maklumat. Nak menjadi seorang manusia yang bermaklumat, berilmu, nak sejauh mana ke ilmu dia, maka dia panggilnya alim ataupun ulama. Ulama kah kita? Okey, kalau begitu nak tahu ulama ini akal. Akal. Pada akal kita lah nak menilai seorang itu alimkah dia ataupun tidak, berpandukan mata, telinga ke arah mana digunakan. Itu saja. Kita akan menjadi seorang alim, kita akan seorang ulama yang hebat, berpandukan mata dan telinga. Maka sebab itulah Allah sebut tadi, Allah jadikan mata boleh melihat, Allah menjadikan telinga boleh mendengar. Hanya dengan dua alat ini. Mata boleh baca buku, baca kitab, tak kira lah, baca dapat maklumat. Telinga boleh mendengar, dengar ceramah, dengar kuliah, dengar guru bagi syarahan, dengar guru bagi pengajaran, dengar ustaz bagi ceramah, dengar ulama bagi kuliah. Dengan mata, telinga, jauh manakah akan memiliki ilmu-ilmu ini? Maka sebanyak itulah tingkatan alim kita, ilmu kita, dan ataupun tingkatan ulama kita. Maka orang yang banyak ilmu dia dan banyak membaca, banyak mendengar, tinggi ilmu dia. Dan orang yang tak nak baca, tak nak mendengar, sikit ilmu dia. Maka Allah sebut dalam firman dia, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama kata orang-orang yang berilmu, orang tak berilmu. Sama tak? So templak pada Allah, Allah mengatakan tidak sama. Orang berilmu lain, orang tak berilmu lain. Habis macam mana nak berilmu? Dia guna mata untuk baca. Dia guna telinga untuk mendengar. Tak kira lah dengar di masjid ke, di surau ke, di sekolah ke, di masjid, tak kira pasti mendengar. Maka melalui mata dia inilah
akal, memiliki maklumat-maklumat untuk menilai ketinggian ilmu kita, ataupun alim kita, ataupun ulama kita. Kalau begitu, alim apa? Alim ni tuan-tuan tak mesti ilmu agama saja. Asal bila kata ilmu alim ni, orang yang berilmu, apa maklumat dia? Oh, seorang tu dia ilmu dia masak, macam masak, Masya Allah, serah kat dia. Nak masak apa, cakap. Oh, semua dia boleh masak. Tapi tak alim. Dia memiliki ilmu, knowledge, maklumat tentang masak-masak. Maka dia adalah seorang alim dari segi masak-masak. Dari segi engineer, doktor, perubatan, semua. Tetapi hari ini bila sebut alim ulama, hanya menjurus kepada ilmu agama. Mungkin ini maksud yang sebalik tajuk bagi saya tadi. Sebut ulama, sebut alim, orang yang berilmu, orang yang ada pengetahuan, ada knowledge yang luas tentang ilmu-ilmu agama. Sama ada ilmu fiqahnya, ilmu tasawufnya, ilmu tauhidnya. Yang penting ilmu agama. Maka itu katanya alim, ulama. Kalau begitu, ulamakah kita? Ulamakah kita? Wallahu a'lam. Yang penting apa Nabi sebut. Dalam sebuah hadis kata Nabi qala Rasul, kun aliman au muta'alliman au sami'an au hubbul ilm wala takun khamisan fatuhlik. Habis. Nabi kata jadikanlah kamu seorang yang alim. Menjadi alim macam mana? Dengan membaca, dengan mendengar. Hanya dua cara saja. Dengan membaca, mata guna untuk membaca, telinga guna untuk mendengar. Kamu akan jadi alim. Sebab tu pada ceramah kena rajin dan dengar lah. Ini ceramah tak nak dengar. Kalau dengar Ehwal Islam TV, ngantuk, menguak 6 kali. Tengok cerita Hindustan, ya Allah terbeliak pergi mata. Tengok apa? Dengar apa? Itu soalannya. Tak apa, yang pentingnya Nabi kata kun aliman. Jadikan kamu seorang yang alim. Alim segi agama, belajar, membaca, berguru, dengar ceramah, dengar syarahan, dengar kuliah. Yang penting jadi kamu orang yang alim. Masalah hukum, Masya Allah, tanya apa-apa boleh. Ini tanya apa pun tak tahu. Tanya pak, tanya anak, tanya pak, angkat takbir apa hukum pak? Dia kena jawab ni. Anak tanya pak, angkat takbir tak apa hukum pak? Pak tanya mak. Dia tanya mak dia, mak angkat tak ada hukum mak. Mak tanya pak Pak tak boleh jawab, mak tak boleh jawab. Tanya ustaz. Agak-agak aku alim kot. Ustaz jawab susah. Ada pula ustaz susah pula. Ya Allah. Tuan-tuan nak tanya tuan-tuan susah tak susah ni? Angkat takbir apa hukum? Jawab dia. Tak boleh, tak alim lagi lah, tak alim lagi. Macam mana cakap orang baru cakap takbir baru terus sayang lagi. Apa hukum angkat takbir? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Ya. Dia bertakak sekolah. Ustaz dia kata hukumnya rukun. Ustaz dia kata tak rukun, sunat. Dia bertakak ustaz dan ustaz pula. Tiba-tiba anak saya anak saya tanya dia apa hukum? Dia tahu ustaz kata rukun. Saya kata angkat takbir bukan rukun. Dah ustaz dia kata rukun. Bukan. Dia kata, lah bapa ustaz dia kata rukun. Bukan. Lah rukun bapa, ustaz kata rukun. Budak, hang tak kenal pak hang siapa dia? Mula mohon. Sebab budak-budak tu percaya ustaz lagi dalam sekolah. Dia dengar kata ustaz kata rukun. Saya kata, angkat takbir mana ada rukun? Takbir mana ada angkat? Takbir angkat? Ya angkat tangan. Takbir mana ada angkat? Takbir itu sebut. Kalau itu, yang angkat ni sunat, yang sebut tu rukun. Orang Melayu ni silat kata angkat takbir. Bila angkat takbir? Yang angkat tangan. Allahu Akbar. Angkat apa hukum? Angkat apa hukum? Pandai apa? Alim lah tu. Bau sikit. Ya. Yang angkat ni sunat. Yang rukun yang mana?
Rukunnya Allahu itu takbir, itu yang rukun. Kalau gitu kita bertekak angkat takbir itu masih apa? Itulah bab alif. Jangan ilmu dia. Maka sebab tu hari ini tuan-tuan, ulama kah kita? Oh, banyak hukum tuan-tuan. Bukan dekat Allah Akbar saja. Dalam semayang pun kita semayang, tahu ke semayang tu kenapa? Ulama kah kita? Jangan cakap hal lain, cakap semayang saja. Tuan-tuan tahu semayang kita tu apa dia? Ma huwa salat? Ma hiya salat, apa dia? Boleh jawab? Betul lah, kalau jemaah ta'arif dia as-salat aqwalun makhsus wa fa'alun makhsusah muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitasbih. Untuk itu ta'arif dia. Sembahyang ialah satu perbuatan khas, perbuatan yang tertentu, ada rukuk, ada sujud, wa aqwal makhsus, ada baca Fatihah, ada salawat, ada semua. Bermula takbir, habis dengan salam. Sembahyang. Itu ta'arif. Tapi tuan sembahyang tahu kenapa? Yang rokok tu siapa? Yang angkat tangan pasal apa tahu tak? Dia kena tak tahu, tak faham, tak alim. Maka hal ini sembahyang kita macam-macam style, macam-macam cara. Minta maaf lah ya. Pasal kita nak tegur kan apa. Kadang-kadang kita ni orang yang agak alim ulama tu pun masih belum alim lagi. Seterus satu-satu. Yang pertama sembahyang. Tuan-tuan puan-puan kita sembahyang. Tak tahu tuan-tuan sembahyang ni, tuan-tuan sembahyang. Tak sembahyang tak nak di sini. Ya, ini semua sembahyang semua. Okey, tuan-tuan sembahyang, puan-puan sembahyang. Tuan-tuan tahu tak bila masa sembahyang tak angkat tangan? Allah, tak tahu tak kenapa angkat tangan? Saya tak mau tanya hukum. Saya tanya kenapa angkat tangan? Dia angkat tangan sunat, tapi kenapa angkat tangan? Tak tahu. Belum alim lagi. Masih jauh. Tak tahu itu ulama kah kita? Jawab kan? Belum lagi. Nak jadi ulama. Maka angkat tangan ini ialah surrender. Surrender dengan siapa? Surrender dengan Allah. Cuma Nabi kata khalaful yahuda wan nasara. Jangan kamu ikut cara surrender Yahudi dan Nasara. Jangan ikut cara mereka. Nabi kata khalafu. Lahilah kamu akan Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi bila surrender, wah dia angkat tangan. Bila dia lawan-lawan perang-perang kalah, dia pun surrender. Itu surrender Yahudi. Maka Nabi kata ikut dia. Kita surrender kepada Allah, turunkan tangan kita, tarik ke bawah. Tetak tangan, telinga. Maka diriwayatkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi khazwa mankibah. Disebut Nabi bila dia semayang, dia angkat tangan, dia takbir, dia kata rafa'a yadayhi, dia angkat tangan dia khazwa mankibah, setentang dengan telinga tapak tangan ke hadapan. Itu Nabi buat. Kita buat. Kita buat gimana? Semua kebanyakan termasuk imam kita. Atau imam singgah pun. Ya. Allah. Betul tak? Tengok saya buat ni. Kebanyakan kita Allah. Tangan tapak tangan mana? Tapak tangan ke mana? Sepatut ke mana? Dia kena buat gini. Pak jahit. Jahit, tak tahu. Kebanyakan Allah. Kadang-kadang Allah. Cuba tengok kadang. Nak semayang tu dengar soleh Allah. Kadang-kadang berkuntau bersilat. Oh Allah. Tahu kuntau jenis apa tak tahu. Kadang-kadang tanpa kajian sangat Allah ke belakang. Ada tak? Jahil. Ulama kah kita? Oh satu saya cakap. Sampai kita rokok. Kenapa kita rokok? Kenapa rokok? Rokok tunduk hormat. Tunduk hormat kepada siapa? Sebab itu hukum mengatakan kepada manusia jangan tertunduk sampai hak rokok. Haram hukumnya. Jangan hormat manusia tak kira siapa dia. Jangan tunduk hormat manusia sampai hak rokok. Haram hukumnya. Kerana hormat sampai hak rokok hanya untuk hak Allah saja. Lepas kita rokok. Baik, nak ulang yang tadi. Angkat tangan tu surrender tuan-tuan. Diceritakan Nabi wa kadzalika yafalu 'inda al-ruku' wa 'inda al-i'tidah, disebut Nabi bila mana dia nak rokok pun walam yakul lahu kufuwan ahad. Nak rokok ni Allah akbar rokok. Nak i'tidal pun sami Allahu liman hamidah. Tu Nabi kita semua ni. Bila nak rokok mulai berbahat Allah.
Sami Allahumma hamidah. Oh, benar ni. Ada tak? Mengaku lah. Ulama tak kita? Kita baru cakap pasal angkat tangan. Baru cakap angkat tangan. Yang pergi rokok tu kenapa? Sujud tu kenapa? Ya Allah, tuan-tuan. Sampai tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, angkat jari. Kenapa dia angkat jari ni? Tahu dia jawab. Soalan cepu mak ada hadiah. Saya boleh jawab. Kenapa dia kata asyhadu an la ilaha illallah, angkat jari pasal apa? Ha? Oh, dia kata Allah asal kan? Tak boleh hanya kaya Rasulullah ni pula. Tak boleh. Satu je tak? Atau belah kiri Allah, belah kiri angkat. Pasal apa yang ini? Kena jawab. Ulama tak kita? Jawab lah sendiri. Itu soalannya. Kata ulama, ini 10 jari kita ni, 10 jari kita, inilah satu-satu jari yang orat dia sampai ke jantung kita. Kalau 10 jari ini semua ada orat, tapi orat tak sampai sini. Inilah penunjuk belah kanan, inilah sesatu jari ini yang orat dia sampai ke jantung. Sebab tu bila sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita gerak dia supaya hati jangan lalai dan jangan lupa. Itu maksud dia. Bila dia kena tak faham, kalau bukan alim, bukan ulama, asyhadu an la ilaha illallah macam lagu ada tak? Yang goyang-goyang buat apa ni? Oh, lupa dah tahu lah, telefon tak nampak. Dan kenapa dia goyang? Telefon nampak juga. Rasulullah. Oh, benar ni? Macam nak bumbu. Ya? Ini tuan-tuan, minta maaf ya. Ini yang goyang-goyang ni. Asal dia. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab fiqh Syiah. Dalam kitab fiqh Syiah. Dalam kitab fiqh Syiah, dia menyebut ketika mana kita baca syahadah dalam tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, dia tulis alif lam ha. Itu asal dalam kitab fiqh Syiah. Orang Syiah kata masa kita baca asyhadu an la ilaha illallah, dia tulis itu asalnya. Hari ini mari generasi muda Syiah macam tuan-tuan tak haram, tak faham apa pun, dia goyang ya. Jadi kita tengok goyang, kita pun goyang juga. Goyang ni wajib ke sunat? Sunat aja. Tapi yang teruk-teruk dan goyang tu pasal apa? Ada tu cerita. Saya akan hantar sana cerita. Ada seorang orang Melayu kita, dia pergi belajar di Morocco. Orang Melayu pergi belajar di Morocco, di Maghribi. Rupanya di Maghribi itu pun ramai juga Syiah. Macam kita ni Malaysia pun ramai Syiah juga kan. Di Morocco ada Syiah. Satu hari ceritanya, ini bapak dia cerita pada saya. Dia cerita, bapak cerita pada saya. Bahasa dia masuk masjid nak sembahyang Jumaat, dia masuk dia mayang solat tahiyat masjid. Kebetulan sebelah dia tu ada seorang anak muda, mungkin orang Morocco, mungkin orang lain, wallahu a'lam, tetapi dia ada berpahaman Syiah. Dia pandang Malaysia ni atas bawah siapa orang ni. Dia tak apalah, dia sembahyang sampai saat dia baca tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, dia tegak macam ni lah. Macam kita bayanglah, dia tak goyang, dia tegak aja. Orang sebelah tu pandang tangan dia, pandang muka. Lama-lama orang sebelah tolong goyangkan. Dia sebelah tolong goyang jari dia. Ini benar-benar berlaku. Mesti goyang ke? Ini mana tuan-tuan, macam mana cari ilmu, nak cari ulama kita. Mana jauh lagi tuan-tuan, jauh lagi. Ulama kan kita? Baru saya cakap adalah hal semayang, sebuah semayang saja. Maka sebab tu kita kena belajar, kena baca, kena berguru, kena mendengar banyak. Macam Melayu, kita banyak dapat ilmu. Nak jadi alim ulama kena belajar dengan mata, kena baca. 5 kena dengar.
Paling tidak nak belajar semayang saja. Bimbang dan takut tentang semayang kita sah ataupun tidak, wallahu a'lam. Kata semayang kita Allah terima ataupun tidak, wallahu a'lam. Sebab Nabi dah kata, qala Rasul, kam min qa'imin hazzuhu min salatihi at-ta'bu wal asbu. Nabi tahu apa ramai orang semayang, apa ramai orang semayang, tuan-tuan semayang, perempuan semayang, tapi habuan yang dia dapat semayang dia apa dapat? At-ta'bu, penat, wal asbu letih. Yang dia dapat penat letih, apa pun tak ada. Semayang tak sah, Allah tak terima. Habis semayang tak berhenti sebab jahil. Maka sebab tu hari ni tuan cakap dah semayang, saya cakap semayang saja, cakap balik nanti tu. Nak cakap semayang, alim dengan kita, ulama dengan kita, belum tentu. Kalau sekadar semayang dah kecil, dah ketua, belum tentu jadi alim ulama. Masih banyak benda-benda yang kita tidak tahu. Contoh, setelah semayang tuan-tuan, satu tuan-tuan semayang, perempuan semayang. Kalau tanya tuan-tuan semayang betul sah atau tidak? Sah atau tidak? Itu tak ada jawab. Baik, kalaulah semayang tuan-tuan sah, kita kata sah, Allah terima atau tidak? Allah terima atau tidak? Sah tak sah soal lain. Soal yang kedua, Allah terima ataupun tidak, itu soal lain. Banyak benda kita nak belajar ni. Baik, kalau begitu Nabi kata-kadang berapa ramai orang sembahyang tak berhenti dia sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dia sembahyang, tapi dia dapat apa dia? Penat dan letih sahaja. Sebab sembahyangnya tak sah atau sembahyang Allah tak terima. Habis macam mana buat? Tak pusing macam mana? Cuba cek. Macam mana? Okey. Saya buat contoh satu saja. Dalam sebuah hadis Nabi pernah sebut qala Rasul, aswa'in nasi sariqatan man yasriqu fi salatihi. Qalu kaifa yasriqu fi salatihi ya Rasulullah? Qala la yatimmu ruku'ihi wa la sujudihi, atau kama qala sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud Nabi kata sejahat-jahat manusia yang mencuri, sejahat-jahat manusia yang mencuri, kalau pergi kasut, pergi masjid curi kasut tak jahat lagi. Kalau sekadar ragut beg orang tak jahat lagi, ada lagi yang paling jahat. Pergi bank, pecah bank, sambung duit bank tak jahat lagi. Ada lagi pencuri lebih jahat, kata Nabi. Siapa dia? Man yasriqu fi salati, itu orang-orang yang mencuri ketika dalam salatnya sendiri. Ya Allah, terkejut sahabat. Sahabat kata, qalu kaifa yasriqu fi salati ya Allah? Macam mana mencuri dalam sembahyang? Takkan tengah sembahyang boleh mencuri ya Rasulullah? Macam mana mencuri dalam sembahyang? Maka Nabi jawab, maksud aku la yatimmu ruku'ihi wa la sujudihi. Mana-mana orang yang rukuknya tak sempurna, sujudnya tak sempurna, itulah aku maksudkan sejahat-jahat pencuri. Lah, tuan-tuan kenal kita. Ya, rupanya kalau orang yang rukuk tak sempurna, sujud tak sempurna, itu dianggap sejahat-jahat pencuri. Macam mana rukuk sempurna? Siapa tahu rukuk sempurna macam mana? Nak tahu rukuk sempurna, tengok Nabi rukuk. Tak Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu jangan kamu lihat aku sembahyang. Tuan-tuan pernah lihat Nabi sembahyang? Puan-puan pernah tengok Nabi sembahyang? Nabi pernah sembahyang masjid kita? Pernah tengok dia sembahyang? Habis gimana? Maka tak payah tengok dia sembahyang, tengok hadis dia. Hadis yang mencerita macam mana Nabi sembahyang. Contoh, kita katakanlah ya, Nabi dia rukuk. Macam dia rukuk. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wada'a kaffayhi ala rukbatayhi. Disebut Nabi dia rukuk, Allahu Akbar, dia letak tapak tangan atas lutut, dia tegakkan tangan dia. Maka belakang akan jadi 90 derajat. Itu yang Nabi rukuk. Kita rukuk hari ini, ada orang pegang paha rukuk, pegang paha. Ada orang rukuk pegang betih menjunang kepala bawah, kita jatuh sokok. Ada orang rukuk pegang lutut, dia bengkoknya tangan. Ada ni tangan ini, ada ni. Ada. Itu dianggap sejahat-jahat pencuri. Inilah kita tak tahu
Ulama kata kita baru cakap mak semayang, belum cakap puasa, zakat, haji, muamalat, merakat dan jirat, belum cakap lagi tu. Cakap semayang saja. Kalau ada orang rokok tak betul, masa rokok dia pegang betis, rokok dia pegang paha, atau rokok pegang lutut ke dia bengkok tangan, itu sejahat-jahat pencuri kata Nabi. Kena lah. Tak kena dah. Tak apa, semayang masih sah lagi, tak apa lagi. Kalau sujud tak sempurna, habis. Ramai dah tengok sujud tak sempurna. Orang pun tahu lah kalau ada telekor, tak nampak. Tapi dia tengok orang lelaki, ramai. Lebih plus setengah. Saya dibukuh semayang tuan-tuan tak sah. Tak maaf lah tuan-tuan. Tolonglah bagi perhatian. Ulama kata kita. Baik. Macam mana sujud tak sempurna? Tengok Nabi sujud macam mana? Apa Nabi kata? Qala Rasul, idza sajadal abd sajada ma'ahu sab'atu arab, jabhatahu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Itu Nabi kata, bukan saya kata. Apabila sujud seorang hamba dalam semayang, maka sujud bersamanya 7 anggotanya. 7 anggota kena sujud. Apa dia? Yang pertama, jabhatahu. Apa dia? Dahi. Ijma' ulama semua mazhab, masa sujud dahi jangan tutup. Jangan tutup dengan songkok ke, serban ke, kain tudung kepala ke, kain telekung ke, dengan rambut ke, ekor serban ke. Jangan tutup. Siapa tutup dahi masa dia sujud, habis. Sujud tak sempurna, sujud tak sah, maka sembahyang pun tak sah. Satu. Ingat. Yang lelaki yang perempuan dan sembahyang, tolong buka lagi. Jangan bagi tutup. Itu diperingat. Ijma' ulama. Tak ada kecuali seorang pun. Dahi mesti buka. Masa nak sujud. Satu. Yang kedua, 2 tapak tangan. Tapi ada orang sujud dengan siku-siku sujud. Kalau ada orang sujud dengan siku, dah bilang berapa ada ni sujud dengan siku-siku sekali. Dia letak semua siku-siku. Dah bilang berapa? Nabi kata hanya 2 tapak tangan. Yang dia letak siku tu siapa? Nak bilang berapa? Ada berlaku tak? Ulama kaki kan? Oh, jauh lagi tuan, jauh lagi, jauh. Okey, 2 tangan, tak ada masalah. Waruk batau 2 lutut, tak ada masalah. Akhir sekali dia kata, wa qadamahu 2 tapak kakinya. Macam mana 2 tapak kakinya? Macam mana? Pernahkah tuan-tuan buat kajian? Pernahkah tuan-tuan jumpa hadis ini? Kalau tuan nak tahu, cubalah rojok. Sila rojok satu kitab fiqh yang terbesar, yang termoden, yang terbaru, yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang ditulis oleh ulama terkenal Syekh Wahbah Zuhaili yang pernah mendapat anugerah mahjirah dulu 2 tahun lepas. Dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh ini, Syekh Wahbah Zuhaili kata yang dimaksudkan dengan 2 tapak kaki ialah perut jejari kaki. Saya ulang sekali, perut jejari kaki. Faham? Boleh faham? Tak faham juga? Tak alien lagi lah tu. Ya? Perut jejari kaki, kalau lipat kaki tu supaya perut jejari tu kena tekan kuat-kuat, sebahagian tapak kaki akan kena lepas sujud. Itu maksud dia. Tapi hari ini tengok orang sujud, Masya Allah, ya Allah tuan-tuan. Ada yang lurus kaki, pacak kaki, tegak kaki, yang selang kaki, yang angkat kaki pun ada. Ni, mana-mana banyak ni. Tolonglah tengok, tolong tengok. Besok datang masjid sembahyang, cuba tengok. Ada yang tegak kaki, yang pacak kaki, yang selang kaki, yang angkat kaki. Kalau inilah caranya kata Syekh Wahbah Zuhaili, sujudnya tidak sempurna. Bila sujud tidak sempurna, satu rukun sudah rusak. Rukun apa? Rukun sujud. Bila rukunnya rusak, sembahyangnya. Kalau makmum seorang rusak tak apa, dia tanggung sendiri. Kalau imam yang rusak, habis makmum semua rusak. Tuan-tuan, ilmu ini ilmu. Maka sebab cakap sembahyang baru. Maka sebab tu saya katakan tadi, kita kena belajar.
Kita kena jadi seorang Nabi kata kun aliman. Tapi nak jadi aliman itulah susah. Bukan belajar dari besok jadi aliman, bukan belajar ini besok jadi alim. No, tidak. Sebelum itu kata Nabi, sebelum jadi aliman, kamu kena kun muta'alliman. Kamu tak belajar, cari ilmu di masjid, di surau, di mana-mana, di sekolah, di universiti. Tak tahu mana pun universiti pun. Tak boleh universiti. Tak boleh. Cari ilmu di masjid, cari ilmu di surau. Ini ada kuliah tak nak datang, ada ustaz bagi ceramah tak nak dengar. Ini masalahnya. Lepas tu Nabi kata kalau tak jadi alim, lepas sekali Nabi kata kun aliman, orang yang alim. Tak nak sampai sini. Yang kedua Nabi kata kun muta'alliman, jadi kamu orang yang mencari ilmu, cari, belajar. Ini pun tak boleh juga. Kun sami'an, jadi orang yang suka mendengar, guna tengok untuk mendengar. Mana ada ceramah, mana ada kuliah, mana ada kelas, mana ada pengajian, dengar. Itu Nabi kata, bukan saya kata. Kalau ini pun tak nak juga. Yang keempat, kun hubbul ilm, orang ciptakan ilmu. Ciptakan ilmu. Ya Allah, tuan-tuan. Akhirnya Nabi kata apa? Wala takun khamisan, jangan dia kelima. Sebab apa? Yang pertama dia tak nak, yang kedua tak nak, yang ketiga tak nak, yang keempat pun tak nak. Jadi alim tak nak, belajar ilmu tak nak, mendengar ceramah pun tak nak, cipta ilmu pun tak suka. Itu repeat sana. Maka Nabi kata wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, patulit binasa kamu, celaka kamu. Biasa. Maka sebab itulah tuan-tuan, balik cerita tadi saya kata kita kena cari ilmu. Nak menilai diri seorang ulama, seorang alim, kita kena belajar. Bukan sebab ada ulama lagi macam tuan-tuan. Dulu mereka juga orang jahil. Alim ulama yang terkenal, masa mereka lahir mereka bodoh juga. Saya masa lahir bukan macam ulama, tidak. Tapi dengan membaca, dengan belajar, dengan mencari, dengan menuntut, insya-Allah kita mengisi akal kita dengan ilmu-ilmu, dengan knowledge yang boleh memberi manfaat kepada kita. Maka sebab itulah pertama sekali ingat, kita kena cari ilmu khusus mengenai ibadat khusus sembahyang. Nak pastikan sembahyang besar. Sebab ibadat sembahyang kita ada kaitan dengan ibadat-ibadat yang lain. Sempurna sembahyang kita, sempurna ibadat lain. Tak sempurna sembahyang kita, ibadat yang lain belum tentu Allah terima. Sebab kita baca Al-Quran tuan-tuan. Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin. Siapa? Alladzina hum, ini bukan apa? Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sembahyang. Orang sembahyang masuk neraka wail. Ni Allah kata, bukan saya kata. Kalau gitu Ustaz, kalau sembahyang masuk neraka, kalau sembahyang. Saya kata kalau tak nak sembahyang, lagi cepat masuk neraka. Habis, kenapa Allah kata qaulul musallin? Neraka wail bagi orang sembahyang, orang mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mengenai satu sembahyang dia lalai. Satu sembahyang dia tak buat. Dia buat subuh, dia buat zuhur, asar dia tak buat, dia buat maghrib, dia buat isyak. Satu dia lalai, tak buat. Maka orang ini walaupun dia sembahyang, maka dia akan masuk neraka. Kerana tinggal satu sembahyang, dia dianggap orang tidak sembahyang. Hadis Nabi kata qala Rasul, man taraka as-salat al-asr muta'ammidan faqad habita amaluh. Barang siapa sengaja meninggalkan satu salat asar, tinggal satu saja. Kemarin penuh, bang dulu penuh, minggu lepas penuh, cuma hari ini asar tak semayang. Subuh dia buat, zuhur buat, asar tinggal, maghrib buat, isya buat. Dia kalau tinggal satu asar, terhapus semua pahala amalan, habis. Bila pahala amalannya habis, besok, yang ada besok apa ada? Apa yang ada? Dia kalau satu sembahyang dia tinggal, pahala sembahyangnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya habis. Sebab di akhirat nanti
Bila mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, apa Nabi kata? Qala Rasul, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah atammaha am naqasaha. Salat Rasulullah. Yang bermaksud, besok tuan-tuan, bila berdiri di hadapan Mahkamah Rabbul Jalil nanti, masuk Mahkamah Allah, nak bicara besok, berdiri di hadapan Allah, sebelum kita dibicarakan, kita akan ditanya dulu tentang sembahyang kita. Allah kata malaikat, coba cek sembahyang dulu. Cek sembahyang dulu. Yang lain nanti dulu. Yang lain nanti dulu. Cek sembahyang. Malaikat tu akan ambil lah kitab rekod sembahyang dia. Ulama-ulama kata, sepanjang hidup kita ni tuan-tuan perempuan, ada satu kitab rekod khas yang mencatatkan ibadat sembahyang. Kitab itu nama dia Salat Sembahyang. Besok bila berdiri di Mahkamah Rabbul Jalil akan dibicarakan, Allah dan malaikat cuma ambil kitab sembahyang dia, cuba tengok cukup tak? Malaikat pun ambil lah kitab dia, rekod kita ni, ambil malaikat buka tengok, malaikat giring kepala, ish. Malaikat giring kepala, heran. Pasal apa heran? Malaikat baca tu ni, heran Tuhan, kenapa? Ni berderet ni, kenapa berderet ni? Tengok yang adanya Jumaat, raya, Jumaat, raya. Dalam buku rekod sembahyang yang ada Jumaat, raya. Lain tak ada. Jangan bukan Jumaat raya saja. Kalau satu sembahyang miss, dia cek, oh ini ada satu kurang. Ada satu kurang. Pasal apa? Tahun bila ada sembahyang satu dia tak buat. Okey, tak apa. Allah cuba cek tak tangan sunat dia. Itu yang Allah sebut dalam Quran tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah kata di waktu malam bangunlah sembahyang tahajud. Sunat. Di waktu malam dah kamu tidur, bangun sembahyang tahajud. Untuk apa? Nafilatan laka, sebagai penambah. Penambah apa? Besok kalau sembahyang kita kurang 1, 2, 3 misalnya, Allah kata malaikat cuba cek mana sunat dia ada tak? Oh cek, oh banyak ni ha, tahajud ni dah luar buat ni. Tahajud banyak, tasbih banyak, sembahyang sunat mutlak banyak, sunat duha banyak. Okey, top up dia kurang, cukup tak? Top up. Dah top up dah cukup, barulah sembahyang dah sempurna. Baru ambil kira zakat dia, puasa dia, haji dia, okey lah. Kalau sembahyang dah tak cukup, tengok yang ada Jumaat raya. Maka yang lain Allah kata out. Tapi ni Tuhan ni puasa tak pernah miss, out, habis. Habis ni haji 6 kali ni, out, habis. Maka sebab itulah kenapa saya menjauh kepada sembahyang hari ni. Ulama kah kita faham sembahyang tu apa dia? Hari ini memadai jadi contoh bagi orang ulama bersembahyang ni. Tahu sembahyang, selok-belok sembahyang, apa hukum sembahyang, pekerjaan sembahyang, perbuatan sembahyang. Kena faham betul-betul, dengan harapan ibadat-ibadat yang lain akan pasti Allah terima, insya-Allah. Kalau sembahyang tak betul, rajin buat malah tak buat, susah jawab ni. Ulama kah kita? Itu buat diri kita. Sembahyang seorang, berjemaah belum lagi. Kenapa orang lelaki dia tak payah bangsa masjid? Orang tak minta. Ulama-ulama mengatakan sembahyang berjemaah hanya fardu kifayah ke atas orang lelaki. Orang tak payah. Dia bukan amatan dia pergi. Dia kata sembahyang berjemaah di masjid fardu kifayah ke atas orang lelaki. Orang tak lagi. Bukan dilarang pergi, dia tak diwajibkan. Perempuan wajib jemaah tak? Perempuan wajib jemaah kan? Tak boleh pergi. Tak diwajib, bukan dilarang. Tak diwajib, tak diberarti. Nak pergi boleh tak? Sembahyang berjamaah fardu kifayah atas orang lelaki. Perempuan nak pergi boleh tak? Okey, baguslah. Tak diwajib pergi juga kamu lelaki. Kenapa lelaki kan dia fardu jemaah kan? Kenapa lelaki kan diwajib dia fardu kifayah kan? Kenapa? Sebab orang lelaki ni ego lebih. Tak maaf lah. Ya.
Sebab tu saya buat kajian dalam konteks ini. Kenapa orang lelaki dihukumkan fardu kifayah semayang berjamaah? Mungkin dulu ni tuan-tuan tengok dalam TV 9, TV Astro, ada bicara kifayah yang saya sebut tentang fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu kalau masjid ini tuan-tuan, kalau masjid benar, ingat aku warning so nanti kita katakanlah mayang subuh fardu kifayah bagi orang lelaki, tiba-tiba esok pagi adalah 5 orang sembahyang subuh masjid ni, ada 5 orang sembahyang subuh jemaah dia, maka lepas tanggungjawab ni apa kata ni, lepas. Sebab itu oleh dah buat, kita tak payah, itu namanya fardu kifayah. Tapi tiba-tiba pagi besok tu imam seorang datang, ataupun tu bila seorang tu imam tak datang, tunggu dah azan dah, orang tak ada lagi, sampai jam 6:30 lebih, sampai pukul 7 orang tak ada lagi. Tiba-tiba tu bila seorang sembahyang subuh, jemaah tak ada, semua tu bertanggung dosa. Semua lelaki, semua orang lelaki tanggung dosa kerana tidak jemaah subuh. Kenapa orang lelaki dipanggil kifayah kan? Sebab orang lelaki ego lebih. Ini tuan-tuan nak belajar, tuan-tuan saya cakap sembahyang saja. Biar mana ni tuan-tuan jadi alim, jadi ulama sembahyang saja. Baik. Kenapa orang lelaki dikehendaki datang masjid berjemaah? Kenapa? Sebab orang lelaki ni ego lebih. Ulama kata bila benar difardukan dengan fardu kifayah lelaki datang masjid, kalau ramai yang datang masjid, sekarang Masya Allah tuan-tuan, kalau kau pergi masjid dekat rumah saya tu, saya tanggung lah tuan-tuan, kalau satu saf sudah ada dekat 50 orang, kalau 4 saf berapa orang? Satu saf dekat 50 orang, kalau 4 saf masjid satu pagi 200 orang main subuh. Masya Allah, follow. Masjid ni berapa orang? 20 orang. Masya Allah. Tambah kosong belakang jadi 200. 20 banyak lah tu dia. Okey, tak apalah. Yang pentingnya sebab orang lelaki ni egonya lebih. Maka sebab tu diminta datang ke masjid, nak belajar, nak kenal siapa diri kita yang sebenarnya. Ulama-ulama kata di masjid lah nak mengajar kita untuk kita kenal siapa diri kita. Asy-Syaikh An-Naisaburi, mungkin ada pendengar tafsir, nama tafsir Naisaburi. Asy-Syaikh An-Naisaburi dalam kitab tafsir dia, dalam mentafsirkan ayat A'udzu billahi rajim, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah amat benci dan tidak suka orang-orang yang sombong, bongkak dan besar. Allah amat tidak suka orang-orang yang sombong, bongkak dan besar. Siapa mereka? Syekh Naisaburi kata di antara mereka orang-orang yang tak mau datang ke masjid berjamaah. Itu orang yang bongkak, sombong dan besar. Orang-orang tak masuk berjamaah, tak suka datang ke masjid berjamaah, tak mari ke masjid, itu orang-orang yang sombong, bongkak dan besar. Ini Allah paling benci orang. Maka sebab itulah bila mana kita datang ke masjid berjamaah, orang yang sentiasa berjamaah itulah orang yang tahu siapa diri dia sebenarnya. Macam mana nak kenal? Macam mana tahu? Cuma tengok tuan-tuan ya, kita mari masjid ni, ialah kadang-kadang di rumah pas sembahyang sama juga tu bezanya, di rumah seorang-seorang kita, di masjid ramai-ramai tu lah. Kita mari ramai-ramai di masjid, kita start soli fardhu subhi ke maghribi ke zuhri ke katalah Allahu Akbar. Ada sebut tak? Ada sebut tak? Nak rokok Allahu Akbar. Pas i'tidal kita kata sama Allah Alhamdulillah. Nak sujud kita kata apa? Allahu Akbar. Bangun sujud kita kata apa? Allahu Akbar. Nak sujud yang kedua kita kata apa? Allahu Akbar. Nak diri kita kata apa? Allahu Akbar. Apa arti? Berapa belas kali kita sebut Allahu Akbar? Satu pengakuan kita bila kita kata Allahu Akbar, yang maha besar siapa? Yang maha agung siapa? Yang maha hebat siapa?
Yang maha besar siapa? Aku siapa? Sebab itulah bila mana awak mari semayang, kalau dalam semayang masih ada sifat takabur, sifat besar diri, akulah, belum tentu Allah terima semayang. Dalam satu hadis Nabi kata, qala Rasul, man jarra saubahu lam yaqbalullahu salatahu. Ini hadis sahih. Cuma hadis ini dikategorikan dalam hadis majazi, hadis simbolik. Dikategorikan, diletakkan dalam kumpulan hadis majazi, hadis simbolik, yaitu barang siapa melabuhkan pakaiannya, Allah tak terima sembahyangnya. Ini hadis tuan-tuan, ini hadis simbolik, hadis majazi. Tapi ada orang tak fikir majazi, kata majazi tak kira lah. Dia baca hadis, dia baca hadis ini, dia faham makna dia. Barang siapa melabuhkan pakaian, Allah tak terima sembahyang. Maka dia pun tak buat baju labuh. Dia buat seluar sekerak betih, jubah sekerak betih, pakai sekerak betih. Ini orang tak faham ni. Betul lah Nabi kata, barang siapa melabuhkan pakaiannya, buat jubah labuh, seluar labuh, kain labuh. Istilah labuh ni tuan-tuan, bila tak nampak buku lali, ada labuh tu. Perempuan tak ada yang orang lelaki ni. Sampai esok perempuan angkat kain sampai dapat betih kan. Dia cakap orang lelaki ni, labuh artinya sampai tak nampak buku lali. Pakai kain tak nampak buku lali, pakai seluar tak nampak buku lali, pakai jubah tak nampak buku lali, maka itu istilah labuh. Maka Nabi kata, barang siapa melabuhkan pakaiannya, Allah tak terima sembahyangnya. Jadi orang yang tak faham, kalau gitu dia pakai labuh-labuh lah. Dia buatlah jubah sekerak betih, pakai kain sekerak betih, tayang bulu betih orang. Sampai pergi masjid sembahyang, dia tengok imam, dia tengok, oh imam pakai baju jubah labuh, tak boleh sembahyang, pakai dia tak sah. Siapa cakap tak sah? Tak sah soal lain. Ini Nabi kata tak terima, bukan tak sah. Siapa cakap pada cakap tak sah? Kadang-kadang kita pusing, dah lain cakap dah. Hadis ini hadis majazi, hadis simbolik. Labuh pakaian itu simbolik daripada takabur, besar diri. Walaupun tadi di mana pada zahir, siapa pakai baju labuh sangat, itu juga ada sifat-sifat takabur. Contohnya, siapa ingat masa Lady Diana kahwin? Siapa ingat? Siapa ingat masa Lady Diana kahwin dengan Charles? Ingat tak? Tak ingat? Orang Melayu mudah lupa. Ingat tak? Berapa labuh baju dia? 6 orang belakang pegang baju dia, betul tak? Bahasa dia berjalan dan pergi naik Pelamin, 6 orang pegang baju belakang tu, punya panjang labuh tu, termasuk tu. Hari ni orang Melayu ikut. Orang Melayu ikut hari ni. Sudah ada gadis-gadis Melayu nak kahwin, dia pakai baju pengantin, belakang 2 orang pegang baju dia. Ada berlaku tak? Termasuk ada unsur-unsur takabur, riak dan besar diri. Tolong jangan buat dia. Okey, habis. Yang pentingnya, hadis ini hadis simbolik. Bukanlah maksud labuh baju, tetapi masa kita Allahu Akbar, ada perasaan besar diri. Akulah, aku ni datuk ni, takkan aku datang masjid kot. Takkan datuk datang masjid belakang kot. Takkan kot. Kalau ini adalah jiwa dia, diri dia, maka Allah tak terima semuanya. Allah susah. Maka sebab itulah, datang berjemaah tuan-tuan, siapa yang rajin berulang-alik ke masjid, subuh ke masjid, malam masjid, siang ke masjid, itulah orang-orang tawaduk, orang dahulu. Dia tahu siapa diri. Kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang besar tu Allah, aku ni tak besar, aku dihina. Buktinya, datang masjid, Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma fi saffil awwal lakanat Qur'an." Kalau kamu tahu kelebihan saf pertama dalam masjid ni, kelebihan saf depan sekali tu, lakanat Qur'an, terpaksa kena buat undi, kena buat tusuk siapa nak saf pertama. Jadi orang tak faham, tak tahu, tak nak tahu, tak nak jadi alim, tak nak jadi ulama, datang masjid awal, duduk belakang cari dinding, cari tiang. Betul tak? Kadang-kadang datang masjid, tak nak masuk masjid. Saya pernah tegur sekali, saya kan dia faham mana, dia faham lah. Saya tegur sekali.
Saya datang masjid, lagi 5 minit masuk waktu maghrib. Penuh orang di luar. Saya masuk masjid, saya seorang masuk masjid. Orang duduk luar lagi. Dalam ceramah saya bantai lah. Dia datang duduk luar masjid, apa? Datang awal, masuk ambil saf pertama. Sebab Nabi kata, kamu tahu kelebihan saf pertama, terpaksa kena buat undi. Siapa layak duduk saf pertama. Tapi kalau tak faham, tak nak ambil tahu, tak nak tahu, datang masjid duduk luar, serokok, masak lubang hidung, dia kuning bulu hidung. Tu bila azan, tak masuk lagi. Dah qamat baru masuk. Duduk sah belakang. Sah 2, sah 3, sah 4. Duduk sah 2 kena lah. Apa kenanya? Bila mana kita rokok, imam rokok, kita rokok tak? Apa arti rokok? Kita tunduk. Apa arti tunduk? Kita letak kepala kita yang ada akal ini. Bijak manusia, hebat manusia ada akal. Akal di mana? Diletak di kepala. Di kepala. Maka Allah kata, apa salah sesekali letaklah kepala kamu yang ada akal itu separas dengan buntut orang. Itu maksudnya. Banyak di rumah mana ada buntut orang? Ada semua. Nak tahu datang masjid. Bila mana kita rokok, letak kepala kita di separas dengan buntut orang. Orang pertama selamat. Dia tak faham. Dia nak sah kedua juga. Dia tak lah. Bila kita rokok, depan kepala kita ada apa? Ada apa? Tak tengok? Besok tengok, pasal rokok tu angkat tengok ada apa. Tengok-tengok rokok dia angkat tengok. Nah, buntut orang. Artinya, kita letak kepala yang ada akal ini, hebat kita ada akal. Tak ke siapa dia? Pangkat dia tinggi mana? Pangkat dia besar mana? Dalam solat berjamaah, masa rokok, kau letak kepala kau separas dengan buntut orang. Apa dia buntut? Apa dia buntut? Tempat keluar najis. Itulah nilai kepala kita. Cuma nasib baik ulama kata dalam sembahyang tak dikentut. Itu dia. Kalau sembahyang boleh kentut, simpan masa rokok. Tembak mesti kena punya. Bukan jauh sedengkal je. Ini yang kena belajar. Ini bukan sekadar bagi semayang saja. Bukan sekadar berjamaah. Kena tahu, kena faham. Tak cukup dengan rokok sami Allahu liman hamidah. Baik apa? Ya. Sujud. Apa arti sujud? Letak kepala kita di bawah. Di bawah. Masa itu depan kepala kita apa ada? Orang depan saf pertama selamat. Saf pertama selamat. Saf kedua apa ada? Tapak. Apa arti tapak kaki? Baik sikit dan buntut. Kalau kena kita sujud depan kepala tapak kaki yang selamat, yang elok, yang bersih, tak apa. Kena kaki makan cekam, ya Allah. Kalau tu imam sujud lama sikit, haram jadah punya imam. Imam yang kena hamun, bukan Allah tu kena hamun. Baru tahu siapa kita. Maka sebab itulah kenapa kita diminta main berjamaah. Sebab kita ni ego ni. Satu. Yang kedua, cuba tengok tuan-tuan ni. Di sinilah kita nak belajar arti masyarakat. Kita bermasyarakat, kita bukan binatang, kita bukan hewan. Kita manusia bermasyarakat, berjiran, bertetangga. Tak datang masjid, dia tak tahu arti masyarakat. Tak tahu datang masjid berjamaah. Tak tahu macam mana? Okey, kita tengok. Ya. Sebab bila mana kita buat kajian, apa kelebihan berjamaah di masjid? Baik. Saya tahu tuan-tuan belajar fiqh. Tuan-tuan, puan-puan belajar fiqh. Guru fiqh kita ada. Kita belajar bab semayang. Baik. Ustaz-ustaz fiqh kata orang lelaki bila sujud tangannya macam mana? Orang lelaki bila sujud tangannya macam mana? Orang perempuan bila sujud tangannya macam mana? Ada beza tak? Orang lelaki macam mana? Kena? Kak, orang perempuan? Kucuk. Apa beza? Orang perempuan tak apa, kucuk aja. Dia mengepak dia. Yang mengepak siapa dah? Orang lelaki? Yang lelaki pergi masjid. Fiqh dia kata dah, bila sujud tangan kena buka. Kita dah belajar, dah faham. Tiba-tiba bila masuk berjamaah, bila sujud, tuan-tuan mengepak kucuk. Tuan-tuan,
Cuba fikir je nak. Kita belajar fiqh kata ustaz kata bila sujud Allah kena buka tangan, betul tak? Tapi bila tuan-tuan masuk berjemaah bila sujud kepak kan kucuk. Pasal apa kucuk? Pak Imam tak pernah kata tuan-tuan bila sujud kucuk tangan. Pak Imam tak pernah kata apa. Ustaz tak pernah mengajar pun. Tapi kenapa masuk berjamaah bila sujud kenapa kita kucuk? Kenapa kucuk? Orang tak nak fikir. Artinya kita kucuk sebab orang sebelah kita pun dia nak sujud. Kalau kita menggapak orang sebelah ni macam mana? Maka kita pun kucuk sebab dalam fikiran kepala kita fikir ini orang pun nak sujud juga. Artinya dalam setiap berjemaah nak mengajar kita fikir tentang orang lain, bukan fikir diri sendiri. Kalau begitu, ini jiran saya ni. Dia pun nak sujud, saya pun nak sujud. Maka sebab tu saya hormat dia, saya kucuk. Dia pun hormat orang sebelah, dia pun kucuk. Akhirnya semuanya kucuk, betul tak? Itu artinya dalam berjamaah nak mengajar kita hormat jiran-jiran kita. Ambil kira jiran-jiran kita. Jangan fikir diri sendiri. Maka sebab itu berjemaah dia mengajar kita nak kenal arti masyarakat. Ini jiran kita, itu jiran kita, ini jiran kita. Kalau kita nak khusyuk, dia pun nak khusyuk. Bukan kita seorang nak khusyuk. Sebab itulah ulama' tasawuf kata dalam sembahyang berjamaah jangan buat sesuatu yang boleh mengganggu kekhusyukan orang lain. Itu ulama' tasawuf cakap. Dalam sembahyang jangan buat sesuatu berjamaah lah. Dalam sembahyang berjamaah jangan buat sesuatu yang boleh mengganggu gugat kekhusyukan orang lain. Sebab orang lain pernah tak khusyuk. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, ya Allah, saya minta maaf lah, dia tak faham. Kadang-kadang sembahyang zuhur di masjid berjamaah, dia start sembahyang Allah, tak tahu lah. Lepas tu Bismillah, Alhamdulillah, 3 sah dengar. Tuan-tuan pernah jumpa tak? Ada tak? Apa rasa sembahyang tuan-tuan? Khusyuk tak? Tak boleh khusyuk kerana dia seorang 3 sah dengar Bismillah, Alhamdulillah, dengar walau doh senyap. Apa dia aku baca Allah. Ganggu tak? Ganggu. Kadang-kadang ya Allah dalam rokok, dalam sujud saya pernah pengalaman saya lah. Dia bila saya sembahyang zuhur kena jiran sebelah saya tuan-tuan, ya Allah, kita Allahu Akbar. Dengar sudah tuan-tuan. Nak tegur tak boleh. Kalau boleh tegur, slow. Mana boleh tegur? Dia tanya lantak kau sudah baca. Pernah berlaku dalam rokok dia meninggal. Allah yarham, Allah maafkan dosa dia. Dalam rokok tuan-tuan clear jelas Allahu Akbar. Cuba nak jin. Anak jin mana sebab tak tahu lah. 3 sah dengar. Kalau kena sebelah tuan-tuan macam tu, apa rasa? Sebab itulah ulama' tasawuf kata dalam sembahyang jangan buat apa saja, perkataan ke perbuatan ke yang boleh mengganggu gugat orang lain. Lebih lagi bacaan yang paling bahaya orang tuan, rosak habis. Saya cakap tu ke sebelah saya pernah kena dah, sakit jiwa ya Allah. Nak tegur tak boleh. Cuma cam muka dia lain kalimat jangan terus sebelah dia. Tu je cam muka dia. Tak faham. Ini kata kelebihan berjamaah. Maka sebab itulah ada seorang ulama mengatakan orang yang rajin ulang-alik ke masjid ini jangan belajar ni lah. Nak jadi kita orang alim, berpengetahuan, bermaklumat, maka akhirnya dia orang alim. Bila dia orang alim, akhir campur-campur sebenarnya ramai-ramai macam Allah teriak ni ulama. Tapi sekarang ulama tak kita jawab sendiri. Maka sebab itu ceramah saya dan tajuk ini ulama tak kita. Masih banyak ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari. Sekarang kita masih belum ada ulama.
Belum sampai ke tingkat ulama, masih banyak ilmu yang perlu dicari. Nak jadi ulama, orang alim, kita kena belajar. Bagaimana? Sama ada telinga, mendengar, aja dengar. Dengar ceramah, dengar kuliah, dengar syarahan, aja dengar. Tak dengar aliman pun, kun muta'alliman. Jadi orang yang menuntut ilmu, cari ilmu. Tak nak dengar juga, tak jadi juga. Kun samian, cukup dah. Boleh dengar pun cukup dah. Paling-paling tidak, kun hubbul ilm, cintakan ilmu, cari ilmu. Wala takun khamisan. Jangan jadi yang kelima, belajar tak nak, dengar ceramah tak nak, dengar kuliah pun tak nak. Maka orang ini Nabi kata patuh dia akan binasa. Baik, tuan-tuan bapa yang dirahmati Allah. Balik ke tajuk kita. Kita tanya diri kita, alim ke aku ini? Walaupun tadi awal saya kata alim, ini namanya ilmu banyak subjek. Alim segi masak-masak, alim segi pertanian, alim dari segi peladangan, alim dari segi macam-macam, kejuruteraan, alim dari segi perubatan, banyak. Tapi yang saya menjurus, alim di segi ilmu agama. Ilmu agama banyak. Tapi saya menjurus kepada sembahyang, sebab sembahyang merupakan ibu bagi segala ibadah. Sembahyang menentukan sama ada amalan-amalan yang lain seperti puasa, zakat, haji kita, sedekah kita, tolong orang kita, ada pahala ataupun tidak. Maka sebab itulah pastikan sembahyang kita sempurna, sah dan Allah terima. Sebab dalam konteks ini kadang-kadang ada sembahyang kita sah tapi Allah tak terima. Ada sembahyang kita sah tapi Allah tak terima. Tak bersakit, sah tapi Allah tak terima. Maka sebab itulah konteks ini tuan-tuan, kita jangan sekadar belajar fiqh saja. Nak jadi alim, nak jadi ulama, kena belajar semua subjek. Fiqh kena belajar, tauhid kena belajar, tasawuf kena belajar, kena belajar semua. Jangan fiqh saja, tak boleh. Sebab dalam konteks ini cuba tengok ya. Kalau ulama fiqh, ustaz fiqh, dia mengajar fiqh, berbicara soal sah sembahyang, dia kata, okey, syarat-syarat sah sembahyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup syarat ini sembahyang sah. Itu kata fiqh. Fiqh kata syarat-syarat sah sembahyang. Pertama, Islam. Orang tak Islam, betul di mana pun sembahyang tak sah. Oh, yang kedua, balik, berakal, suci pada hadas, tutup aurat, menghadap kiblat. Ini semua syarat-syarat sah sembahyang. Akhir sekali, dia kata apa? Syarat yang terakhir sah sembahyang, tahu membezakan mana yang rukun, mana yang sunat. Dia pun tak tahu. Ya. Tahu membezakan mana yang rukun, mana yang sunat. Kalau ini pun tak tahu yang mana sunat, mana main redah aja, maka belum tentu sembahyangnya Allah terima. Sebab tak sah. Baik, yang penting ulama fiqh kata ini syarat-syarat sah sembahyang. Cukup syarat-syarat ini sembahyang kamu sah. Itu ulama fiqh. Kata je lah. Tapi ulama tasawuf kata, apa perlu kalau sembahyang kamu sah tapi Allah tak terima? Jadi ulama tasawuf membicarakan macam mana nak bagi Allah terima sembahyang kita. Subhanallah. Tasawuf lebih advance daripada fiqh. Bukan saya nak pandai fiqh, tidak, saya orang fiqh. Cuma saya kata subjek tasawuf, ulama-ulama tasawuf, para ahli ulama tasawuf lebih advance berbanding dengan ulama fiqh. Sebab ulama fiqh banyak menekan soal hukum. Ini apa hukum? Oh, sunat. Apa itu sunat? Buat pahala, tak buat? Tak apa. Tapi ulama tasawuf dia cakap pasal hukum. Dia cakap apa kelebihan? Bagi contoh. Contoh. Nabi kata, al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatih tuzbahu anhu yawmus sabi' wa tuhlaqu ra'sahu wa tusamma alaih. Contoh. Saya bawa hadis ini, yang masuk dia kata Nabi, anak yang baru lahir itu terjaga dengan akikahnya, maka sembelihlah untuknya seekor binatang pada hari ke-7 selepas ia dilahirkan, dan hari itu juga kata Nabi cukur rambutnya dan beri nama. Baik. Orang fiqh ambil hadis ini, yang dia kaji, Nabi kata buat akikah. Yang dia kaji,
akikah tu wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Kalau kita kaji, oh, sunat. Buat dapat pahala, tak buat, tak apa. Tu, yang kedua, Nabi kata hari juga cukur rambutnya. Ulama kata kaji, cukur rambut ni wajib ke sunat? Kaji, orang kata, oh, cukur rambut pun sunat. Nabi kata apa lagi? Sembelih hari yang ketujuh. Kalau mereka kata hari itu wajib ke sunat, mesti ke ketujuh. Oh, tak mesti. Bila-bila boleh buat. Itu mereka. Tapi ulama tasawuf, dia ambil hadis ini, dia kaji. Nabi kata kanak-kanak yang baru lahir itu tercakar dengan akikah. Kalau itu sembelih akikah. Baik. Yang dia kaji, kalau tak sembelih apa jadi? Dia tercakar selukur. Kalau tak sembelih apa jadi? Ada buat kajian. Oh, kalau tercakar ni tuan-tuan. Kalau perempuan ni, tuan-tuan, kita ambil jam kita, pergi jaga di pajak kadai. Ambil jam kita, pergi pajak, pergi jaga di pajak kadai. Ada pernah buat tak? Ada pernah. Selagi tak tebus jam kita tu, 7 hari pertama tak ada interest. Lepas 7 hari ada interest. Lagi lama kita biar, lagi banyak interest. Kalau jam kita rusak, mampus, berkarat, aduk situ jam. Ini kelebihan, maka sebab itulah Nabi suruh buat akikah pada yang ketujuh. Sebab kalau tak buat akikah, anak kita tergadai, terbantu pertumbuhan fizikalnya maupun mentalnya. Maka sebab itu tebus cepat hari ketujuh sembelih. Itu ulama tahu cakap. Ulama mereka kata sunat je, buat apa tak buat tak apa. Kedua dia satu. Yang kedua, ulama mereka kata cukur rambut. Apa hukum? Oh, mereka kata sunat, cukur pun tak apa, tak cukur pun tak apa. Cukur dapat pahala, tak cukur tak apa. Ulama tasawuf kata apa kelebihan cukur? Dia tak cakap cukur, apa kelebihan? Oh, dia kata rambut budak yang baru beranak ni tuan-tuan, rambut budak baru beranak ni 9 bulan dalam kandungan rahim. Dalam rahim apa ada? Dalam rahim apa ada? Perempuan. Dalam rahim apa ada? Masa budak dalam rahim apa ada? Tak ada apa? Air ketuban penuh, betul tak? Berarti budak tadi 9 bulan duduk dalam air ketuban. Fikir air ketuban 9 bulan dalam rahim. Apa jadi air ni? Kotor, kuman, virus. Maka bila dia beranak budak ini, rambut tadi 9 bulan air ketuban tadi sudah ada virus-virusnya. Maka sebab itu kata ulama tasawuf, bila dia beranak sebelum hari ketujuh atau hari ketujuh, buang rambut ini. Sebab takut virus yang ada pada rambut itu akan masuk dalam kepala sampai ke otak, boleh menjejaskan pemikiran budak ini. Atau dia cerdik bodoh budak tu. Takut virus yang ada pada rambut akan masuk dalam kepala sampai ke otak, dia akan menjejak otak. Itu dia bodoh budak tu. Itu kata ulama tasawuf. Maka sebab tu dia suruh cukur. Orang mereka kata sudah cukur tak apa, tak cukur pun tak apa. Ada beza tak? Hari ni tuan-tuan cukur tak? Cukur apa? Cukur jambul. La ilaha illallah. Yang pergi buat cukur jambul tu siapa? Nabi suruh cukur rambut. Yang kita cukur jambul tu siapa? Ikut siapa? Kalau nak buat betul-betul. Kalau tak nak buat, tak usah buat. Yang pergi cukur jambul tu siapa? Ada pernah buat cukur jambul? Tak pernah? Buat tak tahu. Cukur jambul, budak dalam umur 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 10 tahun, satu beliak biji mata, bawa budak keluar dengan merhaban jerit kuat-kuat, bawa buah kelapa sebiji, bawa gunting satu, gunting sikit rambut, masuk dalam buah, mesti buah kelapa. Mesti buah kelapa. Kalau mesti buah royak, tak boleh buah royak. Ambil buah sangking tu
koyak beriak bersangking, ambil rambut pacak beriak tu untuk makan beriak tu. Tak boleh. Oh, tak boleh Ustaz, buat kelapa ni. Pasal buat kelapa? Biasa hidup minit-minit buat kelapa sama dia. Yang duduk belah-belah buat kelapa sama dia. Dia duduk koyak-koyak dia kelapa sama dia. Siapa dia? Tak tahu siapa dia? Hindu. Waktu ulama kata amalan cukur jamur itu amalan Hindu. Yang tak gitu apa? Maka Nabi kata, Allah Rasul, man tashabbaha biqaumin bahwa minhum, barang siapa ikut amal cara hidup kaum itu, maka dia pun kaum itu. Hindu kita. Lepas dia cukur jamur lagi, biar mati anak, jangan mati anak satu. Inilah nak cari ilmu, tapi tak nak terima. Maka sebab itu saya katakan dalam konteks ini tuan-tuan, kita jangan hanya belajar fiqh semata-mata, jangan belajar hukum semata-mata, tapi kita belajar sikit fadilat dan fadilat. Itu ulama tasawuf. Langkah jauh sikit keluar pada fiqh, dah habis belajar fiqh, belajar tasawuf. Nak jadi seorang alim, seorang ulama. Dia kena tahu semua. Dalam bab fiqh dia tahu, tasawuf dia tahu, tauhid dia tahu. Maka jadi seorang alim, ulama. Apakah hari kita ulama? Apa jawapan tuan-tuan? Belum kan? Bila jadi ulama? Tak jadi dah lah, umur 60 dah. Bila jadi lagi dah. Walau bagaimanapun kita usaha ke arah itu. Kemudian ya, baik, kalau gitu dalam konteks ini tuan-tuan, kita kena belajar, kita kena berguru, mencari ilmu, sama ada melalui mata dengan membaca. Kena banyak baca, kena banyak membaca. Dan yang kedua, melalui telinga, kena banyak mendengar. Dengar apa? Dengar kuliah, dengar ceramah, dengar pengajian. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan jadi. Nabi kata kun aliman, jadilah kamu seorang yang alim. InsyaAllah. Itulah tuan-tuan untuk malam ini. Jam pun dah dekat pukul 11, tak sudah jam lalu. Jadi saya berhenti di sini. Tajuk kita ingat ya, apakah kita ulama? Maka saya beri peluang kepada tuan-tuan, kalau ada soalan nak tanya. Kalau rasa nak balik cepat, jangan tanya. Ya, ada soalan dah ya. Apa macam ni? Ada soalan, ada beberapa soalan yang telah hantar kepada saya, minta Datuk jelaskan. Yang pertama, bolehkah anak yang tidak sah taraf, ini anak lelaki, mewalikan adiknya? Saya ulang soalan itu. Bolehkah anak yang tidak sah taraf, ini anak lelaki, mewalikan adiknya? Sebelum saya jawab soalan ini, saya nak cakap tentang sah taraf. Kenapa dia panggilkan anak tak sah taraf? Maknanya anak yang mengandung hasil perzinaan, tiba-tiba perempuan yang mengandung itu berkahwin, dan lepas dia berkahwin, dia beranak dalam jangka masa tak sampai 6 bulan. Saya ulang sekali ya, seorang perempuan yang mengandung hasil perzinaan, tiba-tiba dia berkahwin. Lepas dia kahwin, tarikh dia kahwin dengan masa dia beranak tak sampai 6 bulan, maka anak itu dianggap anak tak sah taraf. Tetapi kalau perempuan yang mengandung itu walaupun dia berzina, tak kira dengan siapa dia berzina, dia berkahwin, tiba-tiba lepas kahwin 6 bulan lebih, 6 bulan setengah, 7 bulan dia pun beranak, maka ada sah taraf. Boleh dibinkan kepada lelaki yang berkahwin dengan mak dia. Itu nama dia anak sah taraf. Okey, dah jawab soalan. Adapun anak tak sah taraf, maka dia bukan saudara kepada adik-adik berikutnya, sebab dia anak tak sah taraf. Bila anak tak sah taraf, tak boleh dibin kepada bapaknya. Tiba-tiba bila dia besar, bapak dia meninggal, walaupun dia merupakan anak sulung perempuan itu, dia tidak boleh mewalikan pernikahan adiknya, sebab dia merupakan anak yang tak sah taraf. Dia tak berhak mewalikan adiknya, maka sebab dia bukan wali yang sah. Isi syarat. Wallahu a'lam. Okey. Soalan yang kedua, apakah pandangan ulama tentang orang yang jarang-jarang datang ke masjid atau surau tetapi tetap bersolat di rumah? Ulang soalan, apakah pandangan ulama tentang orang-orang yang jarang-jarang ke masjid dan surau tetapi tetap bersolat di rumah? Ya, saya cakap tadi ya,
Sebenarnya bagi lelaki semayang berjemaah di masjid mengikut mazhab Imam Syafi'i mengatakan dia hanya fardu kifayah, mengikut mazhab Imam Syafi'i. Artinya kalau tak datang pun tak apa, tak salah, dengan syarat ada jemaah dikerjakan. Tetapi kalau sekiranya tak ada jemaah, subuh sembahyang imam seorang, zuhur sembahyang bilal seorang, asar sembahyang makmum seorang, imam tu bilal pun tak ada, maka semua penduduk qaryah ini tanggung dosanya. Maka itu soalannya, dia kata dia tidak wajib fardu ain, dia hanya fardu kifayah. Cuma jarang-jarang, kadang-kadang rajin mari, malas tak mari. Di segi salah tak salah, sebab fiqh kata berjemaah di masjid fardu kifayah. Tapi seelok-eloknya ulama-ulama tasawuf kata bukan soal hukum fardu kata tidak fardu kifayah. Apa kelebihannya kalau terrajin ke masjid? Macam tadi lah, orang yang rajin ke masjid, yang ulang-alik ke masjid, apa kelebihan dia? Apa kelebihan? Pertama sekali, orang yang rajin ulang-alik ke masjid, kata ulama tasawuf, orang itu merupakan orang yang tawadhu dan rendah diri. Satu. Dan yang kedua, cakap tadi lah, bila mana kita rajin ulang-alik ke masjid, di suka masjid, subuh masjid, zuhur masjid, asar masjid, maghrib isya masjid, apa kelebihan dia? Dalam sebuah hadis Nabi sebut oleh Rasul, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 Nabi kata 7 jenis manusia yang akan dinaungkan, diselamatkan pada hari yang tidak ada bayang-bayang melainkan bayang-bayang Allah di hari mahsyar nanti, di mana mereka akan diselamatkan. Ada 7 jenis manusia. Satu di antaranya Nabi kata warajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Satu di antaranya ialah orang-orang yang jiwanya, hatinya dah terpikat dengan masjid, lekat dengan masjid. Pagi-pagi subuh-subuh orang tidur, dia dah ke masjid. Tengah hari panas lik-lik, orang berehat, dia dah ke masjid. Petang-petang orang beristirahat, dia ke masjid. Malam-malam orang pergi tengok konsert, dia ke masjid. Ini orang-orang yang akhirat nanti di mahsyar dia akan diselamatkan. Kelebihan dia. Kalau tak pergi salah tak? Orang masa salah tak salah, dia betul kifayah. Tapi kalau salah soal jemaah, dia kena mana? Itu dia. Wallahu a'lam. Okey. Yang seterusnya, Datuk, apakah gelaran haji atau ustaz itu menunjukkan mereka ini adalah seorang yang bernama ulama? Ulang soalan, apakah gelaran haji atau ustaz itu menunjukkan mereka ini adalah seorang yang bernama ulama? Haji atau ustaz, bagi saya sebenarnya haji bukan ulama. Ya, kadang-kadang ada manusia semayang tak cukup pun pergi haji, balik bergelar haji, dan dia pandiri dia haji bernama Haji Ahmad gitu. Belah lalu petang-petang pergi haji, panggil dia Haji Ahmad. Kenapa panggil dia Haji Ahmad? Kalau saya tak pernah panggil dia saya haji, tak pernah sebut nama saya haji. Haji tak ibadat, bila nama haji tu pasal apa? Orang sembahyang nama-nama apa? Salat Ahmad ni. Orang puasa nama apa? Saim Ahmad. Macam sembahyang nama orang sembahyang Salat Ahmad. Orang puasa Saim Ahmad. Orang haji Haji Ahmad. Mesti kena buat haji, melainkan kalau orang nak panggil kita haji. Tuan Haji, apa khabar? Itu satu penghormatan. Tiba-tiba kita sendiri panggil kita haji. Sudah ada unsur riak. Orang yang mengguna dia nama dia haji, dia panggil dia haji, dia sebut dia haji, sudah ada unsur riak nak beritahu orang dan dia haji. Maka orang ini nak dapat haji mabrur, tak ada, habis. Sebab markah sudah dipotong. Satu. Yang kedua, tak semestinya ustaz itu orang ulama. Tak mesti ustaz itu orang ulama. Sebab dalam bahasa Arab, ustaz artinya guru. Orang Melayu panggil cikgu. Orang Melayu panggil cikgu, orang Arab panggil ustaz. Satu. Yang kedua, ustaz panggilan kepada orang yang kita tak kenali. Macam tuan-tuan pergi Mesir, pergi negara Arab, tuan-tuan naik bas, kau bersari dia panggil tuan, ya ustaz, duit, ustaz, duit. Dia panggil ustaz sebab dia tak kenal. Maka spesies ustaz itu
orang ulama. Hari ini pakai serban dia ustaz. Dia kadang-kadang lihat serban tak betul pun ustaz juga. Tuan-tuan anak ustaz pakai serban. Hari ini ustaz tak mesti ulama. Maka sebab tu hari ini diperkirakan mesti kan seorang pakai serban itu digelar ustaz. Ustaz paling penting dia pernah mengajar. Ustaz, cikgu, guru yang pernah mengajar. Sama ada dia mengajar di ramai macam ini, mengajar di masjid, mengajar di sekolah, maka dia ustaz. Ini mengajar tak pernah, apa tak pernah, pakai jubah, pakai serban, ustaz. Maka baca kata tak sebut ustaz itu ulama, tapi ada setengah ustaz itu memang dia benar-benar ulama. Wallahu a'lam. Dan soalan yang seterusnya, satu hari saya pergi sembahyang subuh di masjid dan pada ketika itu tidak ada imam dan bilal dan semua sembahyang bersendirian seolah-olah berlumba sembahyang subuh. Berdosa tak saya tu kerana tidak ada jemaah. Ini pun bukan ahli ulama, jahil, nama jahil. Bila jahil berlaku lah. Ya, tak semesti imam itu mengimamkan sembahyang. Ya, sebab hukum fiqh kata barang siapa mengimamkan sembahyang maka dialah imam. Tak mesti imam itu menjadi imam. Pernah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi suruh Bakar jadi imam. Abu Bakar pun ada Nabi ada dia tak nak jadi imam. Tapi Nabi gaya Abu Bakar dia kamu jadi imam, aku jadi makmum. Pernah Abu Bakar mengimamkan sembahyang, Nabi jadi makmum. Maka pada ketika itu Nabi tidak imam, dia imam siapa dia? Abu Bakar. Siapa jadi imam maka dia imamnya. Tapi bila datang ke masjid, imam tak ada, bila tak ada, jemaah ramai, sepatutnya adalah seorang-seorang di antara jemaah jadi imam. Kalau tak ada jemaah tak boleh azan, kau takut azan jadi, tazan jadi, qamat nanti tak payah, tak payah azan, qamat okey, tuan, saudara, cik jadi imam. Tapi tak nak, akhirnya sembahyang masing-masing. Cerdik ke bodoh? Apa kita ulama? Betul hari ni tuan-tuan, bila cakap sembahyang tuan-tuan masuk mana, kita jahil. Kita jahil. Kadang-kadang nak sembahyang tadi lah. Macam tadi ni kalau saya katakan sudah ramai-ramai dah ada. Ramai-ramai dah ada. Kenapa tak lantik seorang jadi imam sembahyang? Siapa-siapa tak nak? Takkan selama-lama jadi makmum. Betul kita kena belajar, bersedia jadi imam. Betul kadang-kadang saya pernah tanya kawan kita, dia ada orang yang pakai jubah-jubah ni. Saya kata kenapa tuan sekali pergi masjid tak pakai jubah? Ada ke Ustaz, saya jubah banyak Ustaz je. Sekali pergi Mekah 2 lain dia jubah. Ya saya tahu tuan banyak jubah. Tapi kenapa semasa pergi masjid tuan tak pakai jubah? Apa dia jawab? Kata Ustaz, saya ni jubah ada. Tapi masa pergi masjid tak berani pakai jubah dia. Pasal apa? Seriau. Pasal apa seriau? Oh, kalau saya pergi masjid pakai jubah Ustaz, kata takut masa itu imam tak ada, pilihan tak ada. Itu seriau tu. Itu tak boleh pakai jubah. Tak apa satu. Yang kedua, dia kerana kita ni bukan alim, kita bukan ulama, kita jahil. Pernah berlaku satu ketika. Berlaku tu ketika. Apa cerita di mana? Saya nak cerita bukan saya nak mengata. Kalau saya mengata berdosa, cerita tak berdosa. Saya bukan nak mengata, saya nak cerita. Pernah berlaku satu masjid di satu negeri, bukan faham, di suatu kampung, masjid kampung, imam kampung. Imam nak pergi masjid, nak imamkan bayang asar. Daripada rumah dia taklah jauh sangat, tak dekat sangat. Dia pergi naik basikal, kayu basikal. Hari itu dia pakai kain. Kain saja, dalam tak ada apa, tubeless. Bila pakai kain, naik basikal, kayu basikal, dia nak basah dulu tak mana? Dia nak basah dulu tak mana? Dapat duduk kasih itulah. Masuk masjid, jadi imam bayang asar, kain basah, kesan kayu basikal tadi, basah rokok tak ada masalah. Sama Allah alimah hamid tak ada masalah. Masa sujud, tengah-tengah sujud, kain itu kain lama, kain lusuh. Tengah-tengah sujud, betul-betul yang basah terkoyak. Bila basah terkoyak, dia rasa sejuk angin masuk. Dia nak yakinkan betul koyak, dia pun rabar tengok betul. Oh, sah koyak tadi. Nasib baik imam makmur semua tengah sujud. Oh, tak nampak lah. Dia bangun pelan-pelan, tengok semua tengah sujud. Dia pun lari ke depan, buka pintu, lari keluar.
tinggal makmum tengah sujud. Ulama imam ini, alim imam ini, selesai Pak Imam. Si makmum dia pula sujud. Tak pernah imam sujud lama macam ni. Apa jadi imam ni? Dia adalah seorang makmum. Dia pun angkat kepala pelan-pelan tengok. Tengok tinggal sejadah. Dia kata apa? Lah, imam tak ada. Yang hang penjaga imam tak ada apa siapa? Budak kecil semayang. Ada yang terus semayang, ada yang berhenti situ, ada yang tak bangun-bangun. Kenapa tak kuat? Apakah ulama kita? Batu yang balik soalan tadi tu, kalau kena kita tidak alim, tidak ulama, jahil, maka berlakulah perkara-perkara seperti ini. Ada soalan tadi. Datang masjid tu imam tak ada, Tok Bilal tak ada. Kamu dah ramai-ramai, kenapa tak latih seorang jadi imam? Yang bersemayang masing-masing berebut lawan sampai cepat habis dulu sampai siapa? Ulamakah kita? Maka sebab itu masih banyak ilmu yang perlu kita pelajari. Sebab itu tuan-tuan, imam tadi yang pergi lari tinggal makmum tu siapa? Awak pemimpin tak bertanggungjawab. Nak tinggal makmum, tinggal anak buah, ada cara dia. Kena belajar macam mana cara dia. Kalau tuan-tuan jadi imam tengah-tengah sujud batal. Kiralah kain teroyak ke, pancit ke, wangi, tak kira lah. Macam mana nak buat? Kita kena kata Allahu Akbar, bangunkan makmum yang sedang sujud. Ni imam jaga sikit. Kalau berlaku batal tengah sujud, kita kena kata Allahu Akbar, bangunkan makmum yang sedang sujud. Bila imam kata Allahu Akbar, makmum kata imam batal, tak batal. Dia dengar suara imam kata Allahu Akbar, dia bangun. Bila makmum bangun, dia tutup hidung. Tutup hidung, lari. Jangan bercakap. Jangan pula bangun-bangun, gua pergi wuduk batal, gua nak belah bukit Allah lah, nak belah. Mana boleh cakap dengan orang semayang? Tutup hidung. Bila tutup hidung, fahamlah makmum, imam dia dah kata, siapa letih Allah? Siapa letih Allah? Tu yang belakang, pilot belakang tu. Sebab tu tempat belakang imam bukan calang-calang orang. Dia nak duduk belakang imam tu bukan calang-calang orang, itu co-pilot. Maka dia kena ambil dia macam mana? Saya pernah tanya masa saya temu duga pegawai agama, berturusan universiti, nak bekerja pegawai agama, saya temu duga tanya dia, tuan, kalau imam tayang tuan batal, tuan sebagai makmum dan imam tuan batal tengah sujud, macam mana tuan ambil alih imam? Dia kata marah ke depan. Marah tengah sujud, ya sujud sondor ke depan. La ilaha illallah. Tengah-tengah sujud sondor ke depan, sondor ke depan. Jahil kau ulama? Jahil. Janganlah sondor ke depan. Ambil alih suara dulu, suara tu ambil alih. Kalau tuan tahu imam tuan dah lari, tuan nampak sejarah kosong, Allahu Akbar, bangunkan makmum. Sampai itu duduk atau sujud, Allahu Akbar, sujud yang kedua, suara saja, jangan sondor ke depan masa itu. Lepas itu Allahu Akbar, diri ke duduk? Diri ke duduk? Diri, masa dirilah marah ke depan, bukan tengah sujud sondor ke depan. Kalau tak ada sujud, tak ada diri, itu sujud akhir, tahiyat akhir, tak payah ambil tempat, ambil ada suara saja. Baca tahiyat dah habis, Assalamualaikum warahmatullahi, itu dia overnya. Ini tidak, dia kata tengah sujud sondor depan, sondor angkat depan, itu bahala bin tolol. Jadi ini saya kata kita ada banyak ilmu, banyak lagi ilmu tuan-tuan. Ulama kah kita? Okey? Allah. Lagi. Ada lagi soalan untuk itu. Ada orang mengatakan pekarangan masjid ini tidak boleh dilalui dan diduduki oleh orang yang berhadapan besar, yakni haid, bagi mempelajari ilmu ain, ilmu fardu ain. Jadi minta Datuk jelaskan. Ya. Untuk makluman kita tu apa dia fatwa dah keluar. Ya. Kalau dalam masjid kita ni, masjid ni dia ada dua jenis, dua bahagian ya. Yang pertama dia panggil Dewan Sembahyang, yang kedua panggil koridor. Dia disebut koridor.
Masjid itu di mana-mana pun dia ada dua bahagian. Yang pertama dipanggil Dewan Sembahyang, yang bahagian ada kapet tu, itu namanya Dewan Sembahyang. Yang kedua dipanggil koridor. Betul, koridor betul. Betul bukan saya? Betul lah. Maka ulama kata bahagian koridor boleh orang-orang yang berhadap besar seperti perempuan haid untuk datang ke masjid mendengar syarahan atau mengikuti kuliah agama di bahagian koridor, dengan syarat dia yakin tidak mengotorkan masjid. Itu syarat. Itu kenapa dia fatwa, keluar. Tetapi dia tidak boleh masuk ke dalam dewan sembahyang kerana menghormati masjid. Sebab dalam konteks ulama bicara banyak debat yang tak boleh pada illa abiri sabilin hatta tastasilu. Quran kata yang tak boleh kecuali nak lalu masjid. Orang haid, orang janabah dia boleh lalu, illa abiri sabil, dia boleh lalu ke masjid. Sebab kalau perempuan haid, perempuan janabah dengan lalu saja tidak mengotorkan masjid. Ulama ambil ayat ini buat dalil mengatakan rupanya larangan itu takut mengotorkan masjid. Tapi hari ini Masya Allah perempuan yang haid, setahu saya tak kotor lah, apa lapis pakai tu. Dia boleh, dia apa jenis, apa mood, tak tahulah, wallahu alam. Maka sebab tu jawab soalan tadi, yang dilarang hanya dalam kawasan dewan sembahyang. Adapun koridor luar dewan sembahyang itu, tak tahu masjid ada tak dewan koridor? Ada ya. Satu kawasan dewan sembahyang yang ada kapet tu, lepas tu luar sikit, luar tu daripada koridor. Saya semasa saya menjadi imam besar Masjid Negara, saya beritahu, saya kata perempuan yang haid boleh datang dengan syarat duduk tepi tu, tepi yang luar daripada yang kapet itu koridor. Lepas tu boleh lah. Bukan sengaja nak ikuti kuliah. Pada kata ustaz macam mana kami ikuti kuliah ustaz kami haid, dia kata boleh dengan syarat duduk di tepi-tepi koridor tu. Jangan masuk dalam dewan sembahyang. Wallahu a'lam. Ya. Jadi ada dua lagi soalan untuk yang seterusnya. Satu hari saya dalam keadaan berhadas besar dan ada pergi melawat orang meninggal dan saya terus menunaikan solat jenazah, maka sah tak solat jenazah saya? Ada yang besar Jenazah bayang jenazah besar mana ada dua orang. tak. Ya. Bila ada hadas besar, ambil wuduk pun tak boleh. Ya. Sebab sembahyang, setiap sembahyang tak kira jenazah, tak jenazah apa mesti berwuduk. Sebab syarat sah sembahyang mesti suci daripada hadas. Apa kamu tak hadas jenazah pergi sembahyang buat apa? Orang yang sembahyang tanpa wuduk punya haram. Haram sembahyang tanpa wuduk. Kalau tak berhadas besar pun, kita pergi sembahyang, dia tanpa wuduk, hukumnya haram. Ini kan pula dia berhadas besar. Yang pergi sembahyang tu buat apa? Itu jahil kan ulama? Opon jawab no, jahil tadi. Ya. Sedangkan sembahyang jenazah ni apa hukum? Fardu kifayah juga. Ya. Pernah orang yang sembahyang, kita sembahyang ke janabah. Yang herannya janabah malam tadi sampai tengah hari tak boleh mandi lagi, itu pasal apa? Subuh memang tak ada. Sampai pergi ziarah orang mati masih janabah lagi. Apa teruk tu? Tak apa juga. Dan saya ada diberitahu, saya dimaklumkan ada orang Melayu Islam perempuan tak pernah mandi janabah seumur hidup. Saya diberitahu ada seorang perempuan Melayu Muslim yang tak pernah mandi mengangkat hadas janabah seumur hidup. Faham tak soalan saya? Ya. Kalau dah tak pernah mandi janabah, semayang tak? Tak semayang lah tu. Pasal apa tak mandi? Tak tahu. Pasal apa tak tahu? Suami pun jahil. Dan suami jahil, isteri jahil, datang anak-anak pun jahil lah. Ini berlaku. Masa soalan tadi, yang awak dah hadas janabah membayar jenazah buat apa? Datang megang jenazah wuduk tak ambil agaknya. Berjadi. Bila wuduk tak ambil, apa hukum semayang jenazah tak wuduk? Haram. Bagi semayang jenazah awak janabah baca Fatihah lah semayang, apa hukum? Dosa lagi. Jumlah yang dapat pahala, yang dapat apa? Dosa. Yang percaya dosa buat apa? Ulama kah kita? Jawab sini Allah. Dan soalan yang terakhir, saya seorang imam di salah sebuah masjid dan pada malam ini sepatutnya saya bertugas, jadual saya
tetapi saya tak bertugas sebab saya datang sini nak dengar majlis ilmu. Jadi arahkah saya gaji saya tersebut? Ada imam lain ni. Ada imam lagi juga. Ya, walau bagaimanapun saya kata gini, dia imam tak semestinya dia jadi imam. Saya pernah mencadangkan dalam siri-siri ceramah saya, dalam siri-siri seminar masjid yang saya adakan, saya pernah mencadangkan tak semesti imam tu jadi imam. Ya, bahkan imam boleh mengarahkan malam tuan jadi imam maghrib, malam tuan jadi imam isyak. Imam boleh buat sebab nak latih makmum. Maka balik soalan tadi, kalau imam masjid lain, kalau dia tunggu sembahyang isyak mungkin lewat, dia pakai bagi tahu ke bila dia ke makmum dia kata tuan, tolong tuan ambil alih jawatan imam saya sebab saya ada urusan nak pergi ceramah. Tak salah, tak salah. Tapi jangan dia lari tinggal makmum macam tadi lah. Tak beritahu apa. Dia tinggal makmum, akhirnya makmum sampai pukul 9.30 tak ada isyak lagi. Tu sama-sama jahil. Imam jahil, makmum pun. Tapi kalau datang nak dengar ceramah, dia beritahu bila dia beritahu makmum dia, tuan malam ni saya mungkin tak tugas sebab saya pergi masjid masjid Jamet Bandar Teriang nak ceramah, tuan tolong ambil alih tugas saya. Tak salah. Dia yang pentingnya ikhlas. Dia nak lari bukan kata penting, kerana nak ikhlas. Baik. Yang penting hari ini tuan-tuan, imam dengan bilal masjid ni kena ikhlas. Kalau tak ikhlas tak jadi. Sebab itulah kenapa bilal dia rabah. Walaupun dia tak cerita segi imam, sebab imam Nabi sendiri. Lepas wafat Nabi, imam Sayyidina Abu Bakar. Lepas wafat Abu Bakar, imam yang Umar. Lepas tu dia tak cerita kelebihan imam, dia cerita bilal. Bilal dia rabah tuan-tuan, bilal dia rabah. Cuba tengok. Dia subuh, dia zuhur, dia asar, dia maghrib, dia isyak. Dia ada gaji tak? Ada gaji tak? Bila berabah ada gaji tak? Ada allowance tak? Ada bonus tak? Semua tak ada. Tapi dia saja siang malam. Itu ikhlas sebab itu kelebihan dia. Kelebihan bila berabah ni tuan-tuan. Saya cerita sikit ya. Pernah satu ketika Nabi duduk satu kawasan lapang. Nabi seorang-seorang. Tiba-tiba Nabi terdengar macam suara orang berjalan atas. Trak, bunyi orang berjalan. Nabi dongak tengok. Pada apa? Tak berapa lama dengar lagi. Trak, orang berjalan. Nabi dongak lagi. Tak ada apa. Kalau kita belah tak tunggu lah. Tapi Nabi biasa saja. 3 kali dia dengar. Dengar orang berjalan. Trak. Dongak lagi tengok. Tak ada apa. Tiba-tiba Jibril menjelma. Jibril tanya, ya Muhammad, aku nampak tadi kamu doa tengok apa? Nabi jawab, aku dengar dia macam orang jalan, tapi aku tengok tak ada apa. Oh, Muhammad, kamu tahu tak? Memang sengaja Allah perdengarkan kepada kamu jejak Bilal dalam syurga. Allah perdengar Nabi jejak Bilal di rabah dalam syurga. Bilal masih hidup tadi. Bilal masih hidup, tapi jejak dia, langkah-langkah dia sudah mendahului kematian masuk syurga. Itu hebat Bilal di rabah. Sebab ikhlas. Diriwayatkan pernah satu kali seorang sahabat yang kata, ya Rasulullah, bagilah peluang saya azan sekali ganti Bilal. Nabi kata tak payahlah, biarlah Bilal azan. Besok minta lagi, ya Rasulullah, bagilah peluang saya sekali. Dia tahu suara dia sedap. Bilal di rabah bukan sedap, suara dia tak sedap, cuma kuat aja. Bukan jangan menghina, tidak. Suara Bilal di rabah tak sedap, tapi kuat. Seorang sahabat, suara dia sedap, dia tahu suara sedap. Dia minta, ya Rasulullah, bagilah peluang saya sekali. Tak apalah, biarlah Bilal azan. Minta lama-lama. Nabi kata apa? Okey lah, kalau kamu nak sangat, okey, besok pagi kamu azan. Bilal, besok kamu rehat, bagi dia azan. Oh, kawan ni pun besok pagi-pagi datang masjid. Oh, dia tarik lah azan dia azan. Oh, memang sedap pun. Lepas dia azan, dia qamat, Nabi imam ke sembahyang. Lepas sembahyang, orang pun beredar balik Nabi last. Biasa Nabi dia imam sembahyang, dia last balik. Kita hari imam belah dulu. Imam dia imam lain lah. Lepas salam dari imam tak ada lah. Bila lagi hanyut lah, tak ada lah. Nabi keluar last sekali. Dah habis orang keluar, Nabi pun dengan orang sahabat keluar masjid. Sebab Nabi keluar masjid, malaikat turun. Malaikat turun bersama Jibril. Ya Muhammad, kata Jibril, pagi-tadi tak ada sembahyang masjid lah. Nabi, ada. Ini kan mau keluar masjid. Kenapa?
Tak dengar azan pun, Nabi tak ada orang sembahyang. Nabi tak ada. Tak ada, siapa tak dengar? Rupanya bila simpulan dia azan, seperti yang ditak tadi tu, malaikat langit pertama tak dengar suara dia. Tapi bila Bilal yang azan, tak payah pakai mikrofon, malaikat dah tujuh dengar. Itu dia beza. Bahkan sebab itulah nak jadi imam, nak jadi Bilal, ikhlas. Kalau tak ada ikhlas, tak payah. Hari ini di wilayah persekutuan, kita malah bukan di Pahang ya, di wilayah persekutuan. Yang di masalah hari ini, buat masjid besar-besar, buat orang imam sebelah. Orang imam sebelah masjid. Kadang-kadang tak datang bertugas. Jangan kerana berjamaah, tugas pun tak datang. Ini jadi isu di wilayah persekutuan hari ini. Kerana imam-imam duduk sebelah masjid, jangan datang berjamaah, bertugas pun tak datang. Ini jadi isu. Ikhlas tak? Saya pernah jadi imam besar masjid negara. Saya pernah jadi pegawai agama Istana Negara. Di bawah saya ada 3 imam. Dia duduk berkeliling imam-imam saya ni, tak habis-habis sekali saya cabar dia orang. Dia kata kalau kamu nak betul, kamu keluar jadi kerja lain. Setiap mesyuarat, minta hak. Hak apa? Kami sebagai pegawai kerjaan nak cuti riad. Saya kata kamu imam, cuti apa? Sembahyang bukan ada cuti. Dia tidak, kami pegawai kerjaan. Saya betul lah kamu kerjaan, kerja kamu macam mana? Kalau kamu kerja subuh, zuhur, asar, malam kamu free. Kalau kamu tukar maghrib, isyak, siang kamu free. Nak cuti juga Ahad. Tak hak kami, pegawai kerjaan. Belah dulu saya kata. Saya kata kalau tak ikhlas, dia keluar minta jalan lah saya kata. Dia duduk kali dengan saya, duduk minta nak cuti Ahad. Ikhlas tak? Ikhlas tak? Nak banding Bilal bin Rabah, tak ada cuti, tak ada allowance, tak ada gaji, tak ada bonus. Ini nak maaf lah ya, memang Bilal ya. Jadi Bilal saja, bin Rabah tak ada. Dan Bilal bin Rabah seorang saja. Jadi soalan tadi itu, simpulannya dia katakan ya, apa? Adakah haram gaji saya? Gaji itu mana tak haram, dia tak haram. Walaupun dia bergaji, dia pergi kerana kepentingan nak belajar. Walaupun dia imam, dia rasa nak belajar, bagus, saya puji. Walaupun dia rasa dia imam, dia nak belajar, cari guru, cari ceramah, dengar syarahan, dia nak cari ilmu, nak jadi dia ulama, saya puji. Kadang-kadang ini imam, ini ego lebih. Bukan imam sini lah, imam sana. Imam mana? Di Afghanistan. Kadang-kadang imam ni ego lebih, tegur tak boleh. Sebab saya pernah berlaku saya tegur seorang imam. Minta maaf ya, saya tegur seorang imam. Bomoh sikit lah. Saya dengar dia baca sekali dalam sembahyang, dia jadi imam, dia baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikah malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Saya nampak satu salah, mungkin tak sengaja kan? Okey, biarkan, tetap tegur. Selang tak berapa lama, dia sembahyang baca surah yang sama, saya ada belakang, salah yang sama. Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikah malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana salahnya? Di mana salahnya? Yang itu waqaf. Waqaf salah. Dia waqaf, sepatutnya dia baca Boti syah fi al-fi kun nama syah. Boti itu. Dia boti mana? Tanazzalul malaikah. Situ dia botinya. Tempat dalam waqah dia boti, tempat waqah dia tak boti. Tak apalah. Dia ambil balik, dia ambil malaikah. Al-mana al-mana. Dia ambil malaikatu warruh fiha. Saya pun tegur. Lepas lain Pak Imam, dah mahu tegur sikit. Saya baca salah. Apa salahnya dia? Cakap lah. Oh salah ke dia? Ya salah. Okey, terima kasih. Tanya saya salah ke? Salah, memang salah. Terima kasih. Terima kasih. Besok pengusi surau telefon saya, Ustaz, Pak Imam letak jawatan 24 jam. Pak Imam buat surat letak jawatan 24 jam. Pasal saya tegur dia. Ini imam kita, ego, tak boleh tegur.
Inilah, jadi imam tadi dia kata tak salah, gaji dia masih halal. Tak nak bagi saya. Wallahu a'lam. Jadi ada lagi soalan tuan-tuan yang ada di bawah tu sebelum kita tutup majlis kita? Tak ada? Jadi jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk, dan jutaan terima kasih juga kepada semua yang hadir pada malam ini. Moga-moga kita mendapat rahmatan di dalam ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi beberapa maklumat yang ingin dimaklumkan itu yang pertama, pada hari besok sekali lagi di masjid kita, Masjid Jamek Bandar Triang, ada kuliah Paraid akan dilaksanakan selepas sembahyang Maghrib. Dan pada 26 hari bulan insya-Allah di Surau Taman Merbau Indah akan diadakan juga satu ceramah agama berkenaan dengan fardu zakat. Jadi mana tuan-tuan berkepangan bolehlah hadir ke masjid kita pada malam besok dan pada 26 hari bulan di Surau Taman Merbau Indah, insya-Allah. Dan yang seterusnya untuk makluman kutipan derma kita pada malam ini, derma pengimarahan program kita berjumlah RM1,600. Kutipan derma pada malam ini berjumlah RM1,600. Kita terima kasih. Hal jazaul ihsan ila ihsan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan Allah kebaikan juga, insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'as salamah.